media sosial. Right, tuan-tuan dan puan-puan, saya perkenalkan terlebih dahulu TGC Weekly Training. TGC Weekly Training akan bermula seperti mana malam ini untuk sesi memperkenalkan berkenaan dengan company dan juga produk. Esok bagi mereka yang nak belajar bagaimana membeli, menambah, menjual, buat convert ataupun melihat keuntungan dan juga keseluruhan di dalam akaun, boleh join sesi esok yang kita panggil Master Your Account. Kemudian bagi tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk mengetahui berkenaan dengan reseller program ataupun berminat untuk membina kerjaya dan menjadi sebagai konsultan dekat Quantum Method ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh join pada sesi hari Rabu dalam Ladder to Success. Kemudian insyaAllah pada minggu ini, pada hari Khamis nanti kita akan bersama dengan seorang speaker dan membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk membuat pengiraan dengan lebih jelas lagi bagaimana mengetahui keuntungan di akaun saving ataupun GAE maupun GCA. Right, tuan-tuan dan puan-puan, Alhamdulillah pada malam ini kita akan bersama dengan seorang lagi speaker yang kita jemput, dan speaker ni sebenarnya momentum dia pada kebelakang ini sangat tinggi, dan sebenarnya beliau juga selalu berkongsi dengan kita dekat Zoom ini lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak perkenalkan terlebih dahulu speaker kita pada malam ini, iaitu Dila Amira yang kita jemput khas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Puan Amira, apa khabar? Salam. Semua clear ke suara saya? Alhamdulillah clear. Macam dia malam ni ya. Semangat, semangat malam ni semangat. Alhamdulillah. Kita nak tengok dulu apa ni, mereka yang ada dekat ruangan Zoom ni, adakah mereka juga bersemangat? Siapa yang tak sabar-sabar nak dengar Puan Amira berkongsi, boleh komen dekat ruangan chat. Gitu ni. Zain Fayad semangat. Hai tim Dr. Zuhair yang ada di sini. Alhamdulillah. Okey, sentiasa nak dengar. Jom, jom. Okey. Are you ready guys? Kalau dah sedia, boleh komen ready. Puan Amira dah makan ke? Tak selera nak makan. Lagi tak settle ni tak boleh makan. Tengok tuan-tuan dan perempuan. Okay, so saya sebelum kita bermula, saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Puan Amira kerana sudi untuk bersama dengan kita pada malam ini dan berkongsi dengan kita dan semua yang ada dekat sini berkenaan dengan syarikat dan juga produk. Tapi sebelum kita bermula, jom kita minta Puan Amira berkongsi dengan kita terlebih dahulu berkenaan dengan dirinya. Boleh tak Puan Amira? Boleh. Assalamualaikum semua. Saya Dila Amira Yusof. Saya join Quantum Matter bulan 5 tahun lepas. Tu pun saya punya suami yang paksa sebab dia nampak Quantum Matter ni memang boleh lah dia kata. Memang boleh buat saving, memang boleh buat income. Tapi saya tak percaya cakap dia. Dan saya biar je dia buat KM seorang-seorang. Saya biar. Daripada bulan 5 sampai bulan 12 dia seorang-seorang dia buat, tapi saya support dia. Cuma saya tak aktif. Okay. Sampailah bulan 12 tu dia dapat income RM5,000 sebulan di Quantum Matter. Terus saya rasa macam saya tak boleh nak biar, saya tak boleh biar dia seorang-seorang ni, saya nak kena kejar dia. Orang kata ligan dia. So start pada hujung tahun tu saya tengok income dia 5K. Bulan 1 tahun ni saya kata kat diri saya sendiri tak boleh jadi ni. Start 1 Januari 2023 saya nak aktif Quantum Matter sebab saya nak juga income. Saya nak income 4 angka macam saya punya suami tu kan. Kalau saya punya suami yang bekerja, yang sibuk pun boleh dapat side income di Quantum Matter, apa lagi saya yang sudah rumah tangga kan. So saya dah lah kerja, lepas tu dia sambung study lagi. Memang dia busy, on call apa semua kan. So saya start bulan 1 tu, hari bulan 1 tahun ni saya pasang plan, saya memang promote QM kat kawan-kawan semua. Tapi saya tak approach orang, saya post kat social media, IG dengan WhatsApp status. Dan dalam 1 bulan saya dapat jadi dealer. Dan bulan 2 tahun ni saya produce satu dealer, maksudnya bulan 2 saya punya team dapat jadi dealer, ahli yang bawah saya. Dan bulan ketiga tahun ni ahli kedua saya dapat jadi dealer juga. Dan bulan keempat, kelima, keenam tu saya fokus tolong saya punya suami jadi dealer developer, DD. Saya fokus tolong dia dulu.
Sebab kita nak commission tu. Memang commission kat QM ni memang tinggi. Okay, tolonglah join kelas hari Rabu ni. Dia ajar you guys step macam mana nak dapat income di content meter tanpa kita perlu nak keluar nak pergi cari orang. Tak payah nak kita buka table jual emas kat kedai, tak payah. Duduk kat rumah promote saja, share saja. So bulan 3, 4, 5 saya tolong saya punya husband, saya tolong tim dia, saya guide tim dia. Bulan 6 alhamdulillah is my birthday. Dia dapat jadi Didi is the best birthday gift ever lah sebab dia dapat income banyak kan Didi kan. Kan. And then so bulan 7 bulan 7 saya start balik fokus pada diri saya sendiri. 7, 8 saya start fokus dan bulan 9 ni alhamdulillah lah ada hasil. Nanti saya cerita hasil dia. Alhamdulillah. Puan Mira, kalau mereka yang register content mentor ni tapi dia tak nak pun dapat passive income dekat sini, maksudnya tak nak jadi consultant lah, sesuai ke tak? Boleh, boleh. Tapi rugi. Dia boleh. Tapi dia lah yang rugi. Itu saja. Kenapa tu? Sebabnya setiap orang kalau dia jadi introducer, dia dapat komisen atas belian sendiri. Kalau dia tak nak jadi introducer, komisen patut dia dapat tu dapat kat orang atas dia. Jangan bagi kat orang, ambil kat you komisen tu. Betul Tak juga baik hati kan? sangat. Jangan baik hati sangat. So maksudnya sekurang-kurangnya jadi dealer untuk dapatkan komisen bagi pembelian sendirilah. Betul. Okey, Puan Mira, saya nak tanya satu soalan lagi. Adakah sebagai seorang pelajar, sebagai seorang suri rumah, sesuai ke dia orang ni jadi consultant sedangkan dia orang bukannya ada ada pendapatan yang sangat besar pun nak join fundamental ni? Saya dah prepare satu slide untuk soalan ni. Nanti saya share. Sesuai ke tak sesuai? Memang dah ada Okey, okey. slide lah. Okey, okey. Okey, so kalau macam tu, saya serahkan kepada Dila Amira untuk pastikan semua yang ada kat Zoom pada malam ini dapat apa yang nak dikongsikan dan jelaslah dengan quantum method ni. Jom, silakan Puan Amira. Okay, saya share screen sekejap Okay, share. Alright. Share. Okay, Assalamualaikum semua. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dekat chat room ataupun nanti terus buka voice, saya akan try jawab lah mana yang possible. Okay, Assalamualaikum. Saya Amira. Kalau yang saya umur 33 tahun. Kalau awak muda pada saya boleh panggil saya Kak Mira. Kalau awak tua pada saya boleh panggil saya Mira sahaja. So today kelas kita adalah kelas basic tentang quantum matter. Kita nak kenal produk di quantum matter. Know your product, okay? Alright, so tadi saya dah introduce a little bit. Saya ni siapa, housewife. And as I said tadi, saya dah apa yang about myself. And this is my highest achievement lah. Untuk setakat saya dalam quantum method dah setahun lebih ni, tak pernah saya achieve macam ni. Tahun lepas, saya sekadar aim untuk jadi dealer. Dan saya dah dapat jadi dealer. Dan dapatlah jadi dealer masa sebulan. Kemudian pada bulan ni, Alhamdulillah, I don't know what happened. Tapi saya start buat video di TikTok. Dan video tu dapat FYP, which is ramai orang view, which is sekarang dalam saat ini dah saya rasa dekat 41 view ataupun 40 view setengah lah, 41 ribu view. And dalam masa seminggu tu saya aktif di TikTok. Saya dapat 126 klien yang register dengan saya dalam masa satu minggu. Kita belum minit tahu dah. Sekejap. Siapa-siapa yang ni tolong mute speaker masing-masing sebab kesian dekat orang lain yang nak fokus untuk belajar. Okay, alright. Terima kasih. So, kuasa TikTok ni bukan main-main ya. Dan saya dapat achieve dalam masa satu minggu tu 126 klien yang register sampai saat saya start buat kelas ni. Which is for me is a big deal. Sebabnya, tahu tak yang datang register dengan saya tu bukanlah orang-orang yang macam orang kata apa? Yang poket tebal. Tapi yang datang kat saya tu orang-orang yang macam sama dengan saya. Housewife, yang ibu kepada anak-anak, student, yang memang saya punya suka-suka juga. So I'm happy that I can bring all these golongan untuk ada saving. Yang selama ni orang tu ingat dia tak mampu nak menyimpan, dia tak ada income, housewife tak ada income, student tak ada income. Ibu tunggal kadang-kadang terhad dia punya income. Tapi dengan quantum matter kita boleh mulakan kita punya goal saving. Yang saya akan share selepas ini apa produk itu, okay? Okay, so next. Alhamdulillah juga tadi sudah kata di quantum matter kita menjadi penyimpan emas. Okay.
Macam kita punya mak-mak tu duk beli barang kemas, duk beli rantai, beli cincin, subang, semua tu simpan. Lepas 5 tahun, 10 tahun, dah naik harga, jual. Beli lagi barang kemas yang baru. Itu adalah penyimpan emas. You can be like that, which is you will profit in the long term, baru you profit. Okay. Ataupun, besides being penyimpan emas, you buat side income. Okay. Macam orang-orang dekat belah-belah kanan ni yang you tengok ramai-ramai ni, semua ni adalah start dengan buat side income di Quantum Metal. Okay. Yang buat side income di Quantum Metal ni, semuanya tak ramai yang memang aim nak buat side income. Semuanya aim nak jadi penyimpan emas sahaja. Macam saya punya suami lah aim nak simpan emas sahaja. Tengok-tengok tu. Tu. Dia dah jadi dealer developer dah sekarang ni. And then macam saya lah. Saya pun tak minat pun nak buat income dengan Quantum Metal. Bila dah kenal sistem Quantum Metal, dah tahu senang saja dan banyak benefit, saya pun dah terjadi dealer dalam masa sebulan. Hanya dengan side income. Saya tak buat main income tau, saya buat side income. I still assume that myself is the full-time housewife. So QM ni is my part-time lah. Ataupun you can be both. You can be penyimpan emas dan you boleh buat sebagai income you. So I suggest you buat sebagai penyimpan emas dan income. Alright. Next. Okay. So before you nak buat income, before you nak simpan emas, takkan you nak senang-senang beli emas kat kedai emas yang you tak kenal, yang you tak tahu hal tu juga. Takkan nak beli kat orang yang menipu, yang scammer, sebab kat Kelantan ni pun I've heard stories yang banyak yang macam orang-orang yang dia datang juga kat kita nak jual jongkong emas, kemudian tengok scam. Kita dah bayar duit, dah transfer duit, tiba-tiba tak ada pun emas tu. So kita kena tahu juga siapa behind company kita, Quantum Metal, siapa board of director kita. So this is I nak introduce to you guys siapa kita punya board of director. So the first one is our founder, Datuk Lim. Datuk Lim ni kita punya founder yang dia dah ada 20 years, more than 20 years experience dalam bidang emas. So because of dia punya experience ni lah, dia dapat recording in progress. Okay. Hello, kenapa dia echo? Okay. Because of this 20 years experience lah, Datuk Lim dapat collaborate dengan Perth Mint. Perth Mint ni adalah sebuah lombong company yang jual emas yang dimiliki oleh government Australia, dan QM dapat jadi reseller, distributor. So emas di Quantum Metal ni diambil daripada Perth Mint Australia. Okay, so bukan calang-calang orang yang boleh dapat ya. Kalau you Google Perth Mint, you cari dia punya distributor dia untuk Malaysia, hanya 2 company saja yang dapat, iaitu kita Quantum Metal, dan kita fokus kepada jual jongkong emas. Dan kalau kakak-kakak, makcik-makcik akan kenal kedai-kedai emas nama Tomei. TOMEI. So hanya di Malaysia QM dan Tomei saja yang dapat jadi reseller emas untuk Perth Mint. Okay. So and then next is our chairman. Okay, kalau orang Kelantan dia mungkin kenal. Chairman kita adalah mantan timbalan ketua polis negara kita. Okay. Beliau pencen waktu COVID hari tu. Dan sekarang lepas pencen beliau jadi ahli MCMC. Kalau you Google website MCMC pun akan ada muka Tan Sri Mazlan ni dekat depan sekali you boleh nampak. Dan beliau juga adalah kita punya chairman. Okay. So kita punya chairman bukan calon orang. Kita ambil orang yang terlibat dengan PDRM. Sebabnya last year terlalu ramai orang kata QM ni scam, QM ni MLM lah, QM ni money game lah. Banyak sangat-sangat benda-benda yang macam memfitnah Quantum Metal. Tapi kita tak fight dengan cara kita nak post kat FB tak. Kita punya dealers, kita we act smart. Apa yang kita buat adalah kita lantik chairman yang layak untuk jawab semua soalan ni. Chairman kita adalah mantan Timbalan Ketua Polis Negara. Okay, so next our director, Haji Kamari Zaman. Dulu Haji Kamari Zaman ni ialah our chairman before this. Okay, tapi because bila QM terlalu banyak sangat orang speculate kata scam whatever, so Haji Kamari Zaman sekarang jadi kita punya director dan Tan Sri Mazlan jadi kita punya chairman. Okay, so our director ni siapa? Siapa kita punya director ni? Beliau adalah pengarah pemodalan BSN Berhad sekarang, dan beliau adalah bekas pengarah di Bank Negara. So as you know, kalau you kerja kat Bank Negara, maksudnya you bukan calang-calang orang. Bank Negara ni adalah center of bank in all Malaysia. So kalau dia adalah kerja Bank Negara. Lepas tu bila adalah pengarah pula tu, so bukan calang-calang orang. Kalau Quantum Metal ni bukan syarikat-syarikat yang biasa-biasa, dia orang takkanlah nak jadi kita punya director kan. Of course lah kita punya company ni company yang very solid. Dan next is kita punya next ialah kita punya Syariah Committee Chairman, which is Ustaz Sri Haji Hassan. So kita panggil Datuk Sri Hassan lah. Okay, Datuk Hassan ni sebenarnya nampak je macam humble,
Kalau you baca background dia dekat QM punya board of director, ataupun you Google saja nama Datuk Hassan ni, ya Allah Tuhanku, beliau adalah lecturer di Kelantan. Lecturer tau, orang yang berilmu. Beliau juga adalah bekas mufti di Pulau Pinang, bukan calon-calon orang, bekas mufti kot. Jadi of course ilmu agama dia sangat-sangat mendalam. Dan beliau bukan sekadar ada ilmu agama, beliau apply ilmu tu. Beliau merupakan syariah advisor untuk bank negara, untuk Maybank Islamic. Untuk KFC yang kita duduk makan tu, beliau bukan calon-calon orang, beliau lah orang yang terlibat dengan syariah advisory, okay? So kalau you dah kenal board of director Quantum Metal, you akan yakin untuk letak duit you. Bukan sekat RM10, 100K pun you boleh letak sebab this board director is orang yang memang betul-betul berkaliber. Okay? So next, kita cakap Quantum Metal ni beli online 24 hours, boleh kita top-top kat phone, dapat emas. Tapi ada ke emas tu, adakah dia sekadar number? Kita ada emas fizikal tu. And as I said, emas fizikal tu kita ambil daripada Perth Mint Australia. Nak buat bawa ni. Saya mute. Alright. So emas kita diambil daripada Perth, Australia, dan Quantum Metal akan simpan di mana? Kalau kita beli emas RM10, RM1,000, RM1,000 pun QM tak terus transfer bagi kat kita. Dia simpan dekat company yang dinamakan Brinks di Singapura. Kenapa Singapura? Kenapa Singapura? Sebabnya Brinks ni actually company yang dah lebih daripada 100 tahun function di dunia ini. Dan Brinks ni lah company yang menyimpan jewellery, harta-harta yang berharga milik Royal London. Queen of Elizabeth tu, dia punya crown dia, barang-barang dia yang berharga semua disimpan di Brinks. Brinks ni dekat UK actually dia punya HQ. Tapi untuk Asia, dia punya cawangan dia adalah di Singapore. So that's why lah kita punya company hire Brinks yang memang orang kata apa, sangat-sangat ketat. Dia punya safety dia, vault dia sangat-sangat ketat. Yang tak senang you nak access, orang luar nak access tak senang. So emas tu sangat-sangat selamat. Dan as you see, emas ni dia dalam bentuk jongkong-jongkong. Di Quantum Metal, okay, you know, kalau you compare harga emas di Quantum Metal, sangat murah compare dengan you compare dengan company-company lain lah. Macam Habib ke. Kalau di QM, you tengok dekat app sekarang ni, harga 1 gram emas dalam RM310, RM309 per gram. Kalau you pergi beli jongkong emas, you nak beli 1 gram gold bar dekat Habib contoh, dah RM350 per gram. Beza almost RM40 to RM50. Kenapa beza? Sebabnya kat Quantum Metal, dia jual emas dalam satu jongkong ni 1 kg. Dalam 1 kg jongkong emas tu, kita akan share. Contohlah Kak Kiah beli RM10, Kak Rohaya beli RM20, Kak Milah beli RM100, and then Encik Hamid beli RM1,000. So semua emas tu kalau akan di-share dalam satu jongkong 1 kilo yang sama. Okay? And then kalau kita nak physical gold bar macam saya dah ambil dah. Okay? Ni yang 10 gram. Kalau kita nak physical gold bar ni, kita boleh go to our apps ataupun kita punya sistem, klik dekat physical withdrawal, kita boleh apply kat QM dan dia akan ship ke rumah kita. Okay? Daripada Singapura tu dia akan ship ke kita, and then ataupun you boleh pilih you nak ambil dekat Arano Tekun. For example, kalau macam I ambil emas yang 10 gram ni, I memang minta ambil dekat Arano Tekun sebab dia besar sikit. Saya redeem 2. So sebab dia besar, saya tak berani nak post ke rumah, takut nanti macam time kurir datang saya tak ada kat rumah ke, bahaya kan tinggal kat rumah. So saya minta pick up di Arano Tekun di Kelantan. Macam yang ni saya redeem emas 0,01 gram, kecil saja. Nampak tak beza dia? Yang ni 0,01 gram dalam RM30. Ini RM30, yang ni satu RM3,000. Okay. So yang kecil ni saya tak kisah. So saya minta dia ship ke rumah. Saya dah try dah ship pun saya dah try, pick up dekat Arano Tekun pun saya dah try. Memang sampai dan memang emas tulen, okay? So emas kita disimpan di Bring Singapore, dan let's say lah, you tak nak physicalkan you punya emas you nak biar simpan dalam sistem QM, you nak biar QM yang simpankan di Singapore, boleh. Tapi tiba-tiba anything happen, apa jadi dengan emas you? Kalau tiba-tiba lah anything yang tak baik berlaku, emas you tak ada kat tangan you, macam mana you nak buat kalau jadi apa-apa? Jangan risau, emas you 100% diinsurancekan oleh syarikat bernama Lloyds of London. Okay, Lloyds of London, nama pun Lloyds of London. So HQ dia of course ada di London. Dan inilah syarikat insurans untuk kapal Titanic. Kalau you tengok filem Titanic tu yang Kate Winslet tu dengan Leonardo DiCaprio tu, itulah inilah syarikat yang apa ni? Inilah syarikat yang ni saya nak mute sekejap. Okey. Inilah syarikat yang insurancekan kapal Titanic tu yang tenggelam tu. So bila dia tenggelam, semua dia punya passengers dibayar pampasan. Dia punya waris-waris dapat pampasan by this company, Lloyds of London. So company kita tak ambil company insurance yang calang-calang ya, ambil company insurance yang dah more than 100 years function di dunia.
Okay. So emas you di insurance oleh Lloyds of London. You beli emas RM100 ke, RM10 ke, RM1 ke, 100% di insurance oleh Lloyds of London. So anything happen, you can email this company, then you boleh bagi you punya detail. Kan kalau kita beli emas, kita dapat sijil tau dalam kita punya apps tu. So you boleh submit you punya cert emas tu untuk you claim if anything happen. So you tak dapat emas, tapi you dapat duit, cash yang sama nilai lah dengan emas, gram emas itu. Okay, next slide. Kalau you rasa macam, still you rasa macam Mira, ya? ada di ruangan chat ni dia tanya Ha? dari Ketua Muhammad Fadil. Dalam masa berapa hari basically yang kita order by arahan tekun dan delivery tu home address. Okay. Yang delivery tu sekejap. Dalam tak sampai seminggu. Saya duduk di Kelantan tak sampai seminggu. Kawan saya duduk di Melaka 2 hari saja sampai dah. Dia depends kadang-kadang mungkin depends kat location kot saya tak pasti. Tapi saya punya agak lambat lah seminggu. Orang lain ada yang sampai 2-3 hari, ada yang 4-5 hari dah dapat dah. Sekejap je. Okay. So kalau you rasa macam semua main overseas je QM ni, boleh percaya ke kerja dia apa-apa macam mana you nak pastikan betul ke company ni kan semua kat overseas, semua kat London. It's okay. You ambil phone you ambil laptop you sekarang, you boleh Google. Yang ni baru tadi before I buat kelas ni, I screenshot dan I paste kat sini untuk you guys tengok. Yang ni yang I tengok ni muka I kat Google. Okay. So I search. I tulis Go Supplier Bank Ar-Rajhi. Sebab kita supply emas untuk 4 bank di Malaysia ya. Ar-Rajhi, Affin, Alliance dan Bank Muamalat. Dan Bank Muamalat is the first bank yang allow kita untuk supply emas. Okay. So anything kalau macam let's say lah you buat GCA, duit you actually Bank Muamalat yang akan transferkan kepada you. Kalau let's say lah you buat GCA nak dapat 85% cash, you akan dapat email from Bank Muamalat. Dia tulis IBIS Muamalat, something like that. Okay, so Bank Muamalat is our operator. Okay, because kita supply emas pada dia untuk dia jual emas pada dia punya klien. Bukan kita saja yang jual emas Pasmi ni. Bank-bank 4 ni pun sama juga ambil emas daripada kita dan dia jual pada klien dia. So you boleh Google Go Supplier Ar-Rajhi, keluar yang ni. Dia mengatakan one of our physical gold supplier is Quantum Metal. So this is for Ar-Rajhi. Dan kalau kenal Koperasi Angkasa, kalau macam orang tua dia kan kenal Koperasi Angkasa. So Koperasi Angkasa pun ada juga jual emas untuk ahli-ahli dia. Kita nama QM, nama dia Aku Gold. Aku Gold ni pun kita yang supply untuk Koperasi Angkasa, untuk Koperasi Angkasa jual emas pada klien dia. In fact, tengok kalau you buka, kalau you Google Aku Gold punya website, inilah yang I jumpa. I screenshot daripada website Aku Gold. Okay. Dia tulis both QM Minted Bar and QM Dina Gold. Memang kita yang supply. Jadi kita bukan calang-calang company ya. Kita dah supply emas kepada bank-bank dulu, koperasi dulu. Barulah kita start jual kepada orang public. Okay, next. As I said, kita pun supply emas untuk Affin Bank. You Google siapa supply emas untuk Bank Affin, keluar ni. Ini tadi I Google, okay. So Quantum Metal is an authorized gold distributor. And then untuk Bank Muamalat pun sama juga. This is what you will find in the Google, okay. The gold is sourced from Quantum Metal. Distributor for Perth Mint. So inilah yang saya jumpa dan inilah yang anda semua akan jumpa. So tak perlu risau kalau awak nak simpan duit di QM. RM10 ke 100 ke 100K ke, tak payah risau. Kita bukan company yang macam baru sehari dua nak hidup. Tak, kita dah daripada 2012 kita dah supply emas kepada bank. Sampai 2019, dah 7 tahun. 2019, lepas 7 tahun baru kita buka pada orang-orang macam kita untuk orang-orang beli emas. Okay. So ada yang cakap, okey lah, tak apalah QM ni memang ada gold bar. Tapi patuh syariah tak? Ya. Kita dapat patuh syariah sijil tu daripada banyak badan tau. Dekat Malaysia, kita dapat sijil patuh syariah dengan syarikat Tawafuk Konsultasi. Tawafuk ni adalah bagi kita patuh syariah untuk tiga produk kita. GSA, GCA, GHE. Yang ni kalau you guys nak details, you can ask lah you punya referral dealer you. Ada. Dan sijil syariah ni setiap tahun kita renew. Every year. Kalau you tengok kat sini, this certification is valid for a period of 1 year. Which means setiap tahun company akan audit. Dia akan check kita ni masih patuh syariah atau tak. Kita ni masih on track atau tak. Dia akan renew every year. So kita tak boleh nak macam buat main-main sebab memang every year akan mereka audit kita. So ini di level Malaysia. Okay. And then untuk level overseas, kita ada Raqabah dan juga AWFI. Siapa yang student Islamic Financial, which is I bukan student Islamic Financial lah. Tapi siapa yang student Islamic Financial, dia akan tahu tak senang ya nak dapat ini IOFI ni. Sangat-sangat ketat. Sebab dia very international dan dia Islamic yang sangat-sangat orang kata apa macam high end punya level lah kalau dapat syariah certified by IOFI ni. Okay. Next. Kalau you tengok kan, I lahir
Kalau tengok kan, yang ni adalah receipt tahun 1997 kat bawah ni. 9 Mei 1997. Masa tu saya baru dah jajah satu. Masa tu emas 999 harga dia cuma RM33 sahaja. Tapi hari ni kalau you buka apps QM dah RM300. Betapa berganda-ganda harga emas tu. So kalau itu 1997. So kalau you tengok kan, kalau you simpan emas hari ni, you biar kalau let's say lah macam mamak kita kan, dia dulu kan dia tak simpan emas, dia simpan cash saja. Dia ambil RM33 dia tak beli emas, dia simpan cash. Tahun ni RM33 apa yang apa yang makcik tu boleh beli? Nak beli apa? Boleh beli pampers cucu je lah, satu pampers RM33 tu. Tak boleh beli apa sekarang ni. Betul tak? Tapi kalau dia masa zaman-zaman dulu tu dia ambil duit ni, dia pergi beli emas 1 gram. Zaman sekarang kalau dia jual dah RM300 lebih dapat kat dia. Untung emas tu. Okay. Dan sama juga, so this is like a bigger amount of money lah. You nak simpan emas ataupun nak simpan duit. Let's say lah you simpan duit. You ada duit 2,600. You simpan dalam 5 tahun. Duit tu akan still jadi RM2,619. Dan in fact, value tu akan jatuh jadi RM2,200. Reduce 400 tu. Sebab inflation. Okay, the same amount of money, 2,600 ni, kalau you guna untuk beli emas, okay, dapat dalam 10 gram. Which is, ni lah 10 gram emas tu. Dapat 10 gram. You simpan 5 tahun, okay. After 5 years, bila you nak jual balik emas ni, emas tu dah jadi harga RM4,000 lebih. Kalau you simpan duit, you dah rugi 400 kat sini sebab inflation. You simpan dalam bentuk emas, value jadi 4,000. Terlalu ketara perbezaan kalau you simpan duit dengan you simpan emas. Okay? So, be wise. If you have extra money, if you know about saving lah dalam bentuk gold. Walaupun gold ni dia tak terlalu drastik ya, dia punya profit macam forex semua tu kan, macam trading. Tapi kita dah ada platform yang syariah certified. Kita dah ada platform yang online 24 hours you boleh beli. Okay. This is very good enough untuk you buat saving. Okay. So let's say lah ada orang cakap, I tak nak simpan gold, I nak buat property. Sebab I tahu kalau I duduk KL ni, property cepat sangat-sangat harga naik. Betul. I pun dulu I selalu fikir, baik I buat property. In fact, I dengan husband I pun pernah consider untuk nak survey beli property kat KL untuk buat investment. Kita dah survey and then when we came out dengan calculation, tak worth it. Okay, so I cerita this story ya. Tahun 2002. Masa yang 2002 ni I dah jam berapa tak ingat lah. Tapi memang kecil lagi waktu ni. Tahun 2002, kalau you ada cash ataupun you ada duit, 300k. Tahun tu, harga rumah you boleh beli rumah double story. Rumah 2 tingkat. Kalau you ada duit 300k. Lepas 15 years, okay, tahun 2017. Of course, property akan naik harga, betul tak? So, kalau you jual, you untung. Daripada 300k, after 15 years, jadi 700k. So, you dah profit 400k kat situ dalam masa 15 years. You rasa macam, wow, banyak ni actually. 400k tak boleh beli rumah baru. Tapi kena ingat, kalau you beli rumah tu cash, 300k ni you beli cash, okay lah. You profit banyak lah. Kalau you beli rumah tu pakai loan, duit you dah habis banyak dah actually untuk bayar interest dekat bank. So, 400k tu bukan totally 100% profit kat you pun. So, what happen if you have this amount of money, the same money, tapi you beli gold? Okay, tahun 2002 macam biasa, you ada cash 300k. Masa 2002, harga emas cuma RM36 per gram. Tahun 2017, naik mendadak. Jadi, 180 per gram. So, let's say lah dia dah ada emas. Masa 2002, dia beli emas. Okay. Dengan 300k ni, dia dapat beli emas dengan RM36 per gram, dapatlah 10.88 kilogram emas. Banyak tu. 10.8 kg gram. Sangat-sangat banyak emas ni untuk 300k zaman-zaman tu. Dia simpan 15 tahun emas tu. Lepas 15 tahun, tahun 2017, emas tu yang dah naik jadi 180 per gram, sekarang value dia 1.3 juta. Nampak tak beza kalau you beli properties dengan you buat emas, you simpan emas. Terlalu ketara dia punya profit dia. Kalau you kata macam tak naklah emas, I kena bayar zakat. Tapi zakat pun jangan risau. Walaupun you kena keluarkan duit untuk bayar zakat, zakat tu bukan burn dekat you. Duit tu you tolong orang. You tolong orang susah. Dan duit tu dikonvertkan untuk jadi pahala. Simpanan you dekat akhirat. Kalau you orang Islam, you kena believe zakat ni yang you bayar ni
duit tu di-convert menjadi pahala, menjadi duit you untuk bawa you masuk syurga nanti. So you tak rugi apa-apa. You bayar zakat pun you tak rugi. Betul tak? Kalau you beli rumah, bayar bank interest. Betul tak? Cukai pintu lagi. Betul dengan rumah punya maintenance lagi. Macam-macam lagi lah. So, kita nampak perbezaan. Kalau you simpan duit dalam bentuk cash ataupun you simpan dalam bentuk property ataupun gold, mana yang terbaik? From here, this is all history yang you dah nampak dah jadi dah pun. So, don't repeat the history where you simpan dalam bentuk duit saja. Jangan. Diversify. Okay? Diversify in gold. Terlalu beza. Sini, daripada 1.3K ni, kalau you tolak modal asal you profit almost 1 million ni. Within 15K. So, kalau you nak buat retirement money, is very good. Kalau you dah umur 40, you dah umur 50, you nak 40 is nice. 40, 45 is nice. Kalau you nak dump duit EPF you ke, duit ASB you ke untuk you nak beli gold, dan you target, okay, by the time I pension, by the time I 60, I dapat this huge amount of money yang I boleh guna untuk nak pergi haji, haji yang private tu ke, ataupun nak pergi holiday ke, nak pergi travel all over the world ke. So, memang best kalau you simpan dalam gold. Okay? So, ada emas dah tentu ada duit. Sebab dalam emas ni, kita secure duit kita dalam ni. Tapi ada duit, belum tentu ada emas. So, you fikir-fikirkan, okay? So, I nak start dengan kita punya produk, GSA. Selalu orang confuse nama QM. Orang cakap, apa ni nama GSA, GCA, GAE, nama nak sama. Tak ingat. Ingatlah GSA. S tu untuk simpan. S untuk storage. Okay? So, function GSA ni hanyalah untuk kita simpan dan biarkan emas tu long term profit. Sama macam case tadi lah. Sama macam tadi. Yang ni. You beli duit ni, you beli 10 beli emas, you simpan. Biar dia profit long term. Itulah sama function GSA. Macam mak-mak kita beli emas, beli rantai tangan, beli apa, rantai leher, semua tu beli, simpan, tunggu profit long term. Okay. Cumanya apa yang best kat GSA ni, apa yang best kalau kat GSA banding dengan syarikat-syarikat kat luar. Kita boleh start dengan serendah RM10. RM10. Dan yang daftar dengan saya TikTok tu, yang daftar dengan saya dalam seminggu lebih daripada 100 people daftar tu adalah orang-orang yang nak start kotak-kotak dengan serendah RM10. Sebab tak ada company so far yang boleh bagi RM10. Ada, tapi tak semua yang menyeluruh. Kat QM kita boleh simpan, kita boleh pajak, kita boleh invest, kita boleh withdraw physical gold, kita ada semua. So kalau you simpan RM10, RM10, lama-lama jadi banyak. You boleh make from GSA tu, you boleh pajak, you boleh withdraw, you boleh transfer ke orang. Kalau macam contoh birthday orang, you tak sempat nak bagi dia hadiah, you transfer saja emas kat dia. Boleh. I selalu transfer. I selalu transfer kat kawan kalau birthday. Sekejap saya mute. Alright. Okay. So, kalau GSA tak ada upah simpan, you biarlah company Brings kat Singapore tu simpan emas you 10 tahun, 5 tahun tak ada upah simpan. Okay. You boleh jual, boleh transfer emas. Boleh withdraw. Macam saya withdraw lah. Boleh withdraw Dan you boleh pilih, actually kita ada 3 option. Withdraw tu boleh pilih ship ke rumah, boleh pick up kat Ranu Tekun, ataupun withdraw dekat kita punya ATM. QM ada kita punya ATM Gold. Dekat Penang satu, dekat KL satu. Okay. Dan satu ATM Gold tu, QM keluarkan kos 250K. Hanya untuk buat ATM Gold sahaja dekat setiap location tu. So now kita dah ada dua, sudah 500K QM habiskan untuk buat ATM Gold tu sahaja. Okay, dan spread company cuma 7%. Spread tu adalah how much company ambil untuk profit dia daripada semua kedai kat Malaysia ni, semua kedai kat dunia, Habib, Pokong, Wacan, semua kedai kat dunia lah, dia akan refer satu harga lantai emas yang sama. Okay. Kita ada yang panggil gold spot, ada yang panggil LME. Same amount of modal. Tapi setiap company dia akan top up. Dia nak tambah berapa, dia nak charge berapa kat klien. So that dia dapat profit. Kalau you pergi kat Habib, you pergi kat kedai-kedai yang typical kat luar sana tu, untuk emas 916 saja pun. Untuk emas 916 saja pun, dia dah charge kita lebih daripada RM350 per gram. Itu emas 916 yang dah tak pure, yang dah campur dengan logam-logam lain. Di QM ni dah kita ni emas kita pure 999.9. Tapi QM ambil profit cuma 7% sahaja. Bermaksudnya kalau you beli rantai-rantai gelang-gelang kat luar tu, you katalah company tu charge you spread 30%, 40%, 50%. You kena tunggu harga emas naik 40%, 50% baru you boleh start balik modal. Tu tak masuk dengan upah lagi, upah dia buat gelang apa semua tu kan.
DQM, you tunggu sampai profit naik sampai 8%, you dah start profit dah. Sekejap saja you tunggu untuk profit. Itulah yang best dekat GSA ni. Tak perlu tunggu lama untuk profit macam kita beli gelang-gelang emas kat luar sana. Okay, dia adalah simpanan untuk long term. And then you can use it. GSA, I gunakan dia untuk tabung pendidikan anak-anak I. And then I juga make sure semua duit-duit raya dia, I simpan dalam GSA. I juga buat sebagai emergency fund untuk family I. So macam my husband dulu, tak pernah ada saving. Tak boleh ada saving, tak cukup. Tapi sejak buat QM ni, kita dah sempat tarik kita punya commission, jadikan a part of it as our emergency fund. So we don't put our emergency fund dalam bank. Because we know if we put inside the bank, memang kita akan guna. Setiap bulan ada je emergency. Tak pernah letak emergency, adalah emergency tu. So duit tu tak pernah lekat dalam bank. So tapi since we put inside GSA, sebab bila nama emergency sebenarnya, kalau dia betul-betul emergency, bukanlah setiap bulan emergency, betul tak? Kalau emergency ni betul-betul emergency, jarang-jarang jadi. So sementara nak jadi emergency tu, you simpanlah dalam GSA, simpanlah dalam bentuk emas. Let's say one day if it's very emergency nak pakai duit, you buat GCA. Daripada GSA ni, you buat GCA, you convert kepada cash. Boleh. So this is what I dengan husband I buat. Kalau macam tak terdesak, kita takkan withdraw GSA ni. Kalau betul-betul terdesak, macam hari tu saya punya husband kena bayar yuran study dia. Okay. So dia terpaksa keluarkan 6K. Kalau kita ambil 6K daripada bank, memang 6K tu kita takkan ganti dah, burn. Tapi kita ambil 6K daripada kita punya GSA, kita convert buat GCA. So kita punya emas masih ada dan cash pun kita dapat untuk bayar dia punya yuran. Alright. And then this is also very good untuk orang yang buat business. Okay. You dapat profit, simpanlah dalam GSA. Ataupun you nak simpan untuk dalam rumah. You rasa macam, okay, I'm still young. I'm still 20 plus. I masih student. One day I nak kahwin. One day I nak beli rumah. Simpan daripada sekarang. Simpan. So in 10 years, duit yang you simpan tu dah tinggi nilai dia. So you nak buat dalam rumah ke, you nak buat duit pencen ke, you dah ada amount duit tu dah berganda untuk you dah. Okay. So that is GSA. Sangat-sangat simple. Second is GCA. Okay, GCA ni lah yang ramai sangat-sangat orang nak buat. Tapi dia tak faham. GCA ni lah yang paling orang cakap complicated. Dia sebenarnya GCA ni dia macam pajak gadai. Tapi dia bukan pajak gadai. Sebabnya kalau dia pajak gadai, tak adanya kedai bagi kita pajak senang RM150. Betul tak? Kita pajak-pajak pun mesti-mestilah emas kita yang besar-besar kan. RM150 ni cuma separuh gram sahaja sekarang ni. Tapi di QM ni dia baik. Dia bagi kita pajak senang RM150. Contoh you simpan duit dalam GSA, simpan GSA, simpan RM10, 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 cukup 150, nak pakai duit urgent. You boleh GCA daripada duit dalam GSA tu. Tak payahlah nak pakai duit dalam bank. Kan? You boleh pajak yang ni, convert yang ni. And then kalau you pergi kat kedai pajak upah simpan dia 1 ke 2% sebulan. So, kalau setahun dah jadi 12%. Kalau kat QM cuma 3.5% setahun. Itu pun bukan daripada total 150 ni. 3.5% ni daripada cash yang kita dapat saja, which is 85%. Dapat cash 85%. So management fee ni, upah simpan ni dikira from cash yang kita dapat sahaja. Bukan total gram emas. Itu yang baik QM ni. Kita bayar upah dah lah. Upah simpan kita dah lah 3.5 sahaja. Lepas tu hanya dikira daripada cash yang kita dapat sahaja. Itulah syarat untuk patuh syariah. Syariat patuh syariah kita bayar untuk apa yang kita pinjam saja, untuk apa yang kita dapat saja, untuk apa yang kita guna saja. Okay. So because kita dapat cash 85% sahaja, so management fee hanya sekadar untuk 85% sahaja. Dan kalau kat kedai pajak, dia ada tempoh, ada 6 bulan, ada setahun, ada setahun setengah. Kalau tak bayar duit tu dalam tempoh setahun, 6 bulan, setahun setengah, emas tu kena lelong. Dan almost 1 billion dekat Malaysia ni, almost 1 billion gold, nilai gold, kena lelong. Orang kita tak mampu nak bayar. Terus terang cakap, kalau Chinese, dia nak buat bisnes, usually dia pegang pajak dan dia orang akan mampu untuk bayar balik. Sebab Chinese dia bisnes dan dia dapat income daily. So they have the cash to pay back the money. Tapi untuk Malaysia, jarang-jarang, tak ramai lah yang boleh bayar balik. So rugi. Kita dah rugi emas. Kita dah rugi value duit kat situ kan. Dah lah emas kita ni nilai 10K. Dapat cash cuma 70%, 85%, 70%, 80% tak tinggi sangat. So kita dah rugi. Okay. Dan GCA sama macam GSA. Spread company ambil cuma 7% sahaja. Tak tinggi. Tak tinggi pun. Dan GCA susah untuk orang yang dia nak goal tapi dia pun nak cash juga untuk bayar komitmen. Dan kita boleh kata, let's say lah, you rasa macam you nak tebus emas ni tapi you tak mampu nak bayar lamsam macam kat kedai pajak. Kedai pajak kalau you dapat cash 1,000, you have to pay back 1,000 lump sum.
Tak boleh bayar-bayar sikit-sikit. Tapi di QM, you can pay back a little bit as low as RM10 sikit-sikit. Betapa QM nak tolong kita. Nak tolong orang yang B40, M40 yang tengah struggle. Dia bagi kita all these option kan. And then next, kita untung bila harga emas naik. Dan semua produk kat QM ni, JSA, GCA dan juga after this GAE, kita tak ada komitmen. Lately ni kan saya kan ramai orang sign up bawah saya kan. I always get this question. Kak, saya ni tak ada income yang tetap. Saya ni cuma suri rumah tangga. Saya bukan setiap bulan saya mampu simpan. Boleh ke? Saya cakap boleh. GSA, GCA, GAE semua tak ada komitmen. So let's say like this month you have money, you buatlah GCA ke, GSA ke, GAE ke. Next month you don't have money. No need, tak perlu buat. Tak ada dia nak cakap bulan ini anda belum bayar, anda belum beli emas, kena beli tak ada. Ataupun you ada duit terlebih banyak. Hari ni dah buat dah. Nak buat lagi esok. Lepas tu dah buat pagi, malam nak buat lagi pun boleh. Tak ada masalah. Tak ada komitmen. Okay. So I know you a little bit confused about GCA, so I'm gonna explain a little bit details. I bahagikan GCA ni dalam tiga section lah. Satu untuk B40, M40 dengan T20. Bukanlah I nak bahagikan you ikut golongan, tapi nak bagi you faham. Semua orang boleh buat. Okay? Puan So, Amira, ya. boleh tak saya selitkan sedikit sebelum Puan Amira teruskan. Untuk makluman, itu paling rendah 150 tahun untuk kita buat GCA. Yang terbaru sekarang ni 120, paling rendah 100? 120. Nampak? Lagi rendah. Yang Dan sangat membantu untuk student especially. 120 tu kalau duit daripada bank ke Huda? Ya, betul. Lagi rendah. Maksudnya nak kata kalau you gaji harian, you berniaga pasal malam, you berniaga pasal borong pun, kalau you dapat gaji harian pun, you boleh buat. Betul tak Huda? Betul sangat. Student pun boleh ni saya rasa. Betul. That's why lah saya suka GCA ni sebab dia memang sesuai untuk semua orang. You housewife tak ada duit pun, tapi setiap bulan kita akan ada duit nak bayar komitmen. Kita kena bayar rumah, duit makan, duit motor, duit kereta, duit top up phone, bil telefon. Kita memang akan spend. So before we spend, contohlah katalah student tu ataupun orang tu mampu simpan cuma sebulan RM20 sahaja. This is how much dia mampu simpan. Tapi instead of dia simpan RM20 dalam GSA, okay, better dia buat dalam GCA. Kalau buat dalam GSA, dapat gram emas berapa je dalam ni? Mungkin dalam 0.06 gram je kot kalau RM20 ni. Okay. Tapi kalau dia buat GCA, okay, in order for you to simpan RM20, you masukkan dulu 150. Masukkan 150, beli emas dalam QM 150. Within 1 to 3 working days, okay, you dapat balik cash 85%. Inilah dia macam pajak gadai, you get back money kan? Tapi yang ni kita dapat higher 85%, okay? And then how much 85% tu? RM128. So yang ni yang you akan dapat dalam bank you nanti within 1 to 3 working days. Contohlah hari ni hari Isnin, you buat malam ni. So mungkin hari Selasa, Rabu ataupun Khamis ataupun Jumaat lah paling lambat pun you akan dapat cash dia masuk dalam you punya bank. So bila dapat cash tu, you boleh keluar pergi beli barang dapur, pergi bayar duit minyak, motor, minyak kereta, nak bayar duit sekolah anak ke apa, pergi bayar. Boleh. Buat dulu GCA ni, beli dulu emas. Dengan tadi saya kata, kalau you buat GSA, emas RM20, dapat gram emas 0.06 lebih kurang lah, roughly. Tapi bila you lock dulu dengan 150 ni, you dapat gram emas yang lagi banyak. Dapat gram emas bernilai dalam 0.5 gram. Lagi banyak tau. 0.06 beza dengan 0.5 gram. Okay. So because you dapat gram emas yang lagi banyak lah, you can profit lagi banyak. Macam mana? Kalau you ada duit, you mampu, okay, you bayarlah sikit-sikit. Tebuslah sikit-sikit, RM10, ataupun bayar terus 120A ni kat QM. Bayar pun boleh. Then you get back all 0.5 gram emas milik you. Macam saya tak nak. Sebab saya memang tak ada duit dah nak bayar balik. Saya dah spend dah beli barang-barang dapur semua tu kan. So saya tunggu je emas naik. QM ada second option untuk you, untuk orang yang tak mampu nak bayar balik, dia ada second option. Which emas kita kan tak kena lelong kalau you tak bayar dalam masa short term kan. So you tunggulah emas tu naik, harga emas naik, tunggulah let's say lah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Asal you beli emas tu harga 1. Okay. Asal you beli emas harga 1,5 kat sini, tunggulah harga emas tu naik 50%. 50% jadi apa? Kita jadi 200
25. Okay. Jadi 225 dah time tu. Asal beli 150. Bila harga emas naik 50%, dia jadi 225. So 225 ni bukan rasa milik you, tak acil lah. You dah dapat sedap-sedap dah duit ni kan. Takkan you tak bayar. So QM akan ambil kejap QM akan ambil 225 ni, dia tolak lah 120 yang you dah dapat hari ni, yang you dah beli macam-macam kan. Tolak yang ni dan tolak upah simpan. Upah simpan ni kan 3.5 sahaja. Tengok tu, untuk 5 tahun hanya RM22 saja untuk total 5 tahun tau. Bukan setahun, 5 tahun. So RM22 ni you bahagi 5 dapat dalam RM45 saja setahun bayar kat QM upah simpan. Sikit. Memang dia nak tolong kita. Okay. So 225 tolak cash yang you dah dapat, tolak upah simpan, you still untung bersih berapa? Dekat RM70. Kalau you simpan RM20 ni dalam bank, sat je dia hilang. You beli Starbucks lah, you beli McD lah, beli Yao lah. But if you put it in gold, dia akan jadi value lagi tinggi. Ini GCA untuk B40 ataupun student. Okay. So student is very good because usually student study dalam 4 tahun. Okay. Dia punya tenure belajar dia. So you buat. Setiap kali you dapat scholarship ke, dapat PTPTN ke, you dapat any money, duit yang parents you bagi untuk belanja setiap bulan makan masa student tu, you buat dulu GCA ni. Tak banyak pun. Boleh buat serendah 150 dengan 120 sekarang ni. Buat dulu GCA. By the time you graduate, you dapat untung daripada apa duit yang you dah spend dah. So that time mungkin you can use this money to pay back your PTPTN ataupun nak start hidup you after you graduate. Sebab after you graduate zaman sekarang, tak semua orang terus dapat kerja. Kadang-kadang tunggu 6 bulan, kadang-kadang tunggu setahun baru dapat kerja. So this money you can use untuk you punya survival. Dan this one is the profit if you buat sekali GCA. You bayangkan you buat setiap bulan. Setiap bulan you buat GCA. You dah nak dengan 12. Dah berapa dah kat situ you dapat. Itu kalau untuk B40 dengan student. Okay, ni pula untuk M40. Mana sikit kat sana? Okay. Ni pula untuk M40. Selalunya saya dengan husband akan buat ni lah. Akan buat 1,000 ni. Actually we can do any amount of GCA. 1,500, 300, 400, 700. Boleh. Sebenarnya saya nak bagi senang lah nampak. Okay. So this is what I dengan husband I always buat. Setiap bulan kami cuma mampu simpan 150 sahaja. Tapi kita tahu, if I put this one in 150 dalam bank, akan lesak. Sekejap lagi anak nak makan McD, beli. Padahal kat rumah ada je pun makanan kan. Dia nafsu tu melebihi keperluan sebenarnya. So kita simpan dalam GCA. So bila dapat gaji je, kalau kerajaan akan dapat gaji, bangun subuh kan dah dapat gaji dah. So subuh-subuh tu saya punya suami selalunya akan terus GCA. Dia tak tunggu tengah hari dah. Sebelum dia pergi kerja, dia akan buat GCA dulu. Pagi-pagi dapat gaji tu. Dia akan ambil 1,000 daripada gaji dia akan masukkan dalam GCA, beli emas. And then within 1 to 3 working days, dapat balik cash 85%, dapat 800.5. Okay. Dan dalam 1,000 ni, berapa emas kita dapat? Dalam 3.5 gram. 3.5 gram. Kalau you buat GSA 150 ni, dapat emas dalam 0.5 gram sahaja. Beza tau. 0.5 gram dekat GSA dengan 3.5 gram di GCA. Because this one amount gram dia lagi banyak. So that's why kita profit lagi banyak. Okay. So as always, I akan teach orang untuk tak payah tebus lah. But if you have extra money, you tebus lah. Tapi better you tunggu je lah. Tunggu daripada emas tu naik 50%. Daripada 1,000 naik 50% jadi 1,500. So sama macam tadi, 1,500 ni QM akan tolak balik cash yang you dah dapat hari ni. Tolak management fee selama 5 tahun. So 148 ni bahagi 5, which mean dalam setahun bayar RM50 sahaja upah simpan. Terlalu murah. So you punya untung bersih dia daripada you simpan 150 ni kan. Tadi kan 1,000, lepas tu you dapat balik cash 800.5. So which mean lagi 150 QM simpan, betul tak? So from 150 yang you simpan dalam QM ni menjadi profit bersih RM500. Ini kalau you buat sekali GCA. Saya dengan saya punya suami buat GCA tak pernah tak miss daripada bulan 5 tahun lepas. 5, 6, 7, 8, 9, 10 dah lebih daripada 12 bulan. Tak pernah miss ya. Kami akan buat at least GCA RM1,000. Dah banyak dah kami dah buat. Dan can you imagine after 5 years how much yang kami akan dapat as a profit? So this lagi 5 tahun tu lah ni lah duit yang tu kami nak guna untuk kami nak travel all over the world. Daripada simpan sikit-sikit dalam bank, duit nak travel dunia tu, after 5 years dia reduce jadi inflation. Dia reduce sebab inflation. So time tu asalnya boleh pergi UK, tapi end up boleh pergi
Vietnam je. Sebab dia punya inflation akan turunkan nilai duit tu. So, simpan dalam emas. Okay. Dan yang ni, this is a bigger amount. Okay, so I put 60K, around 60K because after I dengan husband I kira-kira, total yang kami dah pernah GCA sepanjang setahun lebih kat QM ni, this is actually the total yang kami dah GCA selama ni. Baru setahun lebih kami di QM. Tapi tak sedar, kami dah GCA dah 60K. Dan kami dah dapat balik dah cash ni. 50K, yang 52K. Semua kami dah dapat dah. Dah habis. Cakap banyak belanja. Ya, tak sedar. Kenapa banyak? Sebabnya saya punya suami kan, dia kan sama study. So, dia dapat scholarship. Setiap semester dapat scholarship dalam 6K, 7K. So, dia akan GCA semua duit scholarship dia dulu. Sebelum dia belanja untuk beli printer, beli laptop, beli buku. Duit scholarship dia GCA. Dia juga penjawat awam. So, bila government bagi bonus 700, 500, itu pun semua dia GCA. Apa saja duit extra yang kami dapat, semua kami GCA dulu. Kami takkan senang-senang guna terus. So itulah pentingnya GCA. Tanpa kita sedar, sepanjang setahun setengah kami di QM tu, dah 52K kami dah dapat masuk dalam bank dan dah selamat belanja. Tak tahu duit tu pergi mana. Tapi kita tahu, kita masih ada gram gold. Ni, saya daripada 62K ni, kita kan dapat cash 52K kan, which mean 10K disimpan dalam quantimeter. Okay. Dan 10K ni lah, dia mampu grow jadi 30K after emas naik 50 cent, 50%. Macam mana? Bila 62K you guna untuk beli GCA, you dapat gram gold bila dalam 200 gram tau. 200 gram ni is actually a lot. A lot sangat-sangat. 200 gram ni. So 200 gram ni you tunggu harga emas naik 50% daripada 62K. Naik jadi berapa ni? Naik jadi 93K. Sorry, I pakai dua screen tau. Okay, naik jadi 93K. 3.3. Tengok tu tanpa you perlu bekerja, tanpa you tak payah nak pergi membanting kat sawah padi, tak payah nak pergi toy-toy getah tu. Duit yang you ada tu, you pergi GCA dulu, you biar dia harga emas naik, after emas naik 50%, from 62K jadi 90K. So 90K ni, you tolak dengan cash yang you dah dapat 52K, tolak dengan upah simpan 9K. Okay, you kan rasa macam, Allah, banyaknya 9K nak bayar kat QM ni, ruginya. Tapi tak rugi. You tengok you simpan 10K saja asalnya. Tapi you dapat profit bersih berapa ni? 30K, 31K. Okey lah tu, dah bagi QM upah simpan. Kalau you simpan 10K ni dalam bank, 10K je lah lepas 5 tahun. Sama je lah. Dan 10K tu akan reduce jadi 8K. Sebab inflation after 5 years. So you nak 8K ke you nak 30K? Mesti nak 30K kan? Buatlah GCA tu. So untuk orang yang business, yang ada ASB, ada tabung haji, ada EPF, you boleh withdraw dulu, buat GCA, lepas dapat cash 85% ni, you masuklah balik dalam you punya ASB, tabung haji, EPF. So now you dah diversify duit you. Instead of duit you dalam ASB sahaja, dalam tabung haji sahaja, dalam EPF sahaja, now you dah doublekan duit you. 85% cash kat dalam tabung haji, dalam EPF, dalam ASB, 100% bernilai gold dekat quantum metal. So after 5 years, you dapat dua source of profit. Satu profit daripada tabung haji ataupun EPF ataupun ASB. Second, profit daripada emas. Itu lagi bijak. Itulah yang orang kaya buat di quantum metal. That's why lah yang kaya makin kaya. Sebab dia nampak potential. Okay. So that is about GCA. Sekejap, slide ni. Okay. Okay, this is about GCA. What ada macam ni? Okay. So next, saya nak pergi kepada GAE. Ni salah ni. Actually sebenarnya ni GAE ya. Saya typo. Saya lupa nak edit. So this is the third product. Okay, ialah GAE. Gold Asset Enhancement. Okay. Kenapa nama dia enhancement? Sebabnya dia enhancekan gram emas kita. You beli satu unit, dia enhancekan jadi 10 unit. Itulah yang best di quantum metal ni. You beli 4 gram emas, dia enhance 10 kali ganda jadi 40 gram. Siapa tak nak? So dekat GAE ni, kita ada GAE 10 dan kita juga ada GAE 5, tapi konsep dia sama saja. GAE 5 ni you buy 1 unit, dapat 5 kali ganda. Tapi saya explain pasal GAE 10 sahaja. Okay, so untuk GAE 10 ni, modal dia ialah 250 USD. Kita memang fix tau. Kita QM ni dia jual GAE dan memang dalam USD. Kalau GSA, GCA tak, you boleh pakai RM. Tapi kalau dalam GAE memang dalam USD. Fix 250 USD. So based on current harga semasa, dalam 1000 lebih-lebih lah. Dalam sekarang 1100 macam tu. Okay. So you buy 1 unit, satu unit dia 250 USD. Dapat lagi tawaruk financing lagi 9 unit. Tawaruk financing ni actually
ialah pinjaman yang tertangguh, pinjaman yang kita tak payah bayar sekarang. Okay. Kalau macam you beli loan rumah, you buat loan rumah, it's almost the same juga tawarut financing. Tapi tawarut financing untuk beli rumah tu, you have to pay back the loan. Lagi 9 unit tu, contohlah you nak beli rumah. You pay deposit 10%. Lagi 90% bank akan bayarkan dekat developer. So 90% tu you have to pay back via installment setiap bulan. Betul tak di bank? And dah lah bayar balik 90% tu. Then you have to pay the interest fee lagi. So lagi lah a lot more that you have to pay. Tapi di Continental tak. Sebabnya if you do like that, that will be riba. Okay. So, apa yang dia buat ialah dia buat tawarut financing. You can Google more after this dengan you punya dealer. Tanya dia what is tawarut financing. Kita ada satu slides yang special. Explain how kita dapatkan duit untuk bagi you 9 unit ni. How. Okay. Then, at the same time, besides bayar yang 250 USD ni, yang 1,100 harga sekarang, kita kena bayar in advance management fee. 3.5% setahun. Bayar in advance sebabnya usually GAE ni profit dia within 1 year. So kita bayar in advance siap-siap. And then 3.5 ni kita bayar ni yang bestnya kita dapat refund. Contohlah kalau siapa pernah tengok video Pak Azad pelakon tu yang suami pada Ira Syahira kot nama dia. Dia beli GAE, beli hari ni, lepas 4 hari harga emas naik mencana, dia dah untung. So 4 hari saja dia beli GAE, dia dah jual. So QM akan refund dia. Daripada 365 days per year, QM akan refund dia fee untuk 361 days per year. Kita akan bayar fee tu per day tau. Dalam 90 sen, dalam 90 sen per day. Macam tu. So untuk setahun dalam 300 lebih lah harga management fee dia. So 1,100 tambah dengan management fee dalam lebih kurang 1,500 harga sekarang. Okay. So itulah yang best dekat Continental ni. Syarat untuk patuh syariah is like you bayar management fee setakat yang you pakai sahaja. So kalau kata you beli GAE baru 4 hari dah profit, you dah jual. So dia refund lah duit you balance hari yang you tak pakai GAE tu. Ataupun you buat 4 bulan, dia refund lah lagi 8 bulan refund management fee tu. Macam tu. So dia adil. Dia tak adalah ambil kat you advance, lepas tu dia ambil semua kat dia. Tak. Dia refund balik, okay? And then lagi kat GAE ni lagi best. Spread company cuma 3% untuk GAE 10. GAE 5, company ambil 4%, tinggi sikit. So kalau you ada modal dalam 1,500, memang high yang 1,500 tu modal yang you tak pakai lah. Dalam tempoh 6 ke setahun lah actually. Lagi the best lah. So that kalau tiba-tiba urgent, tayar pancit ke, anak tiba-tiba urgent nak pakai duit, nak masuk universiti ke, tak adalah you kena jual GAE tu waktu harga tengah rendah. Macam sekarang harga tengah rendah tau. Sekarang orang tengah borong emas. Sekarang is not the right time to sell. Sekarang is the right time to buy. Okay. So kalau tiba-tiba you nak pakai duit time harga sekarang ni yang rendah ni, rugilah you. You beli 1,500, bila jual dapat 1,300. Dah rugi 200. So make sure pakai untuk GAE ni pakai duit yang you terpakai dalam tempoh long term lah, untuk 6 to 8 month or 6 to 12 month. Okay. So untuk GAE 10 ni, dia bestnya emas naik 1%, you profit 10%. Why? You beli 1 unit, dia kan dapat total 10 units. That's why you profit 10%. Dan risiko dia cuma masa dengan holding power sahaja. Tak ada risiko lain. Masa sebab apa? Tak ada orang tahu bila harga emas nak naik. Dan tak ada orang tahu dia nak naik sampai kat mana. Tapi yang analis ramai, yang meramalkan ramai. Yang tukang analisa emas punya harga ramai. Tapi yang hanya tahu, tak ada siapa pun tahu. Tuhan saja yang tahu. Even Datuk Lim, kita punya founder pun tak tahu. Esok tu nak naik ke nak turun harga emas, tak tahu. So that is the only risiko. Time and holding power. Holding power maksudnya how long you boleh simpan emas itu. Ada setengah orang tu dia tengok dah untung RM1, dia nak jual dah. Dia rasa macam, tak sabar. Nak jual, nak jual, nak profit. Ada orang dia boleh sabar, dia tunggu lagi lama. Dapat untung sampai 900, 1,000, 1,500 pun ada. So depends on you. Okay. So I explain more detail lah tentang GAE 10 ni. Tengok kalau you beli emas dekat kedai emas ataupun you buat dekat GSA. Okay. Let's say lah ni GSA ataupun kedai emas. Beza dia, modal sama 1,000. Ataupun beza kedai emas dengan Continental GAE 10. Okay, tengok dengan RM1,000 you beli emas dekat GSA ataupun kedai emas, you only get 1,000 je lah. So tak dapat apa-apa pembiayaan. Tapi di Continental kita kan dapat pembiayaan tawaruk. So we buy 1 unit 1,000, we get another 9 unit. So we get another 9,000. So now our money is already 10K dalam GAE 10. So let's say lah you beli emas dengan harga 1,000 ni,
Harga sekarang 250 gram, which is harga ni sebenarnya harga last year lah. Sekarang tak dapat dah harga ni. Okay. Ha. Mami, you apa? Saya mute dah. Okay. Let's say lah dengan harga duit 1,000 ni, kita beli emas. Harga semasa, harga emas semasa adalah 250 gram. 50 per gram. Dapat emas bernilai 4 gram sahaja dengan duit RM1,000 ni. Okay. Tapi, because of GAE, kita dapat pembiayaan, duit kita kan 10K. So, 10K ni you beli harga dalam 250 per gram, you dapat emas bernilai 40 gram. Nampak tak beza 10 kali ganda ni? Padahal kita punya modal sama. Modal yang sama sahaja. Tapi sebab you macam takut-takut nak buat GAE, you beli dekat kedai emas biasa. Tak dapatlah. Tak dapatlah 40 gram tu dapat 4 gram sahaja. Katalah in future, naik 300 gram. Which is now lah, the future tu. Slides ni dibuat waktu last year. Waktu harga tu memang 250 gram per gram. Tapi sekarang ni dah jadi nyata. Memang sekarang harga dia adalah 300 per gram dah pun. Katalah orang tu beli harga ni kan, 250. Hari ni dia nak jual, dia tengok, oi, dah naik harga ni 300 per gram, nak jual lah. Daripada 1,000, dia beli modal tu dia tu. Sekarang bila 4 gram darab dengan 300, jadi 1,200 dah value emas dia sekarang ni. So 1,200, tolak modal asal dia 1,000 awal-awal tu, profit dia adalah 2,200. Dia rasa macam, okey lah, not bad lah. Dah banyak dah tu, 200 tu. Boleh lah, nak makan Starbucks ke apa-apa kan. Dah kenyang lah tu. Tapi orang kalau dah biasa buat GAE ni, dia tak puas. Tak malah profit 200 ni, buat apa? Dah lah tunggu lama. Dia buat dekat GAE, dapat emas 40 gram. Bila harga emas naik macam sekarang 300 per gram. So 40 gram, darab dengan RM300, dapat 12K. So 12K ni, now you minus 1K modal asal you minus 9K modal yang QM bagi. QM pun dia akan ambil balik dah. Sebab dia kan, bila kita nak jual emas kita, QM akan ambil balik. Ni, 9,000 ni dia akan ambil balik. Takkan lagi free-free kan. Dia ambil balik. Okay. So, our profit bersih is 2K. Because kita ambil semua profit daripada 40 gram ni, we take. QM bagi kita semua profit tu. QM cuma charge kita management fee dengan dia ambil balik saja 9 unit ni. So you nak profit yang 200 ataupun profit 2,000. Modal sama. So of course siapa yang dah nampak dekat GAE ni, dia kan terus buat GAE. Dia tak takut. You dah kenal. You dah kenal company kita ni siapa kita punya board of director. You dah kenal dah kita dah ambil kita punya emas daripada mana. You dah tahu dah QM ni sebenarnya supply emas untuk bank, supply emas untuk koperasi angkasa. You takkan takut kalau you dah Google, you dah buat study pasal quantum matter, you takkan takut nak put your money inside GAE 10. Okay? So this is the best lah. GAE 10 ni is the best product dalam quantum matter, and this is the product yang buatkan my husband and I dapat our first saving 100K di quantum matter. Kami tak ada apa-apa saving langsung, zero. Kami memang tak ada quantum matter ni, kami start dengan zero. But kami guna semua kami punya duit commission, semua duit untung emas, kami roll balik untuk beli GAE. Asal duit GA untung, kami tak withdraw masuk bank. Kami akan masukkan balik dalam GSA. Bila harga emas tengah rendah, kami akan terus beli. So this is how kita generate kita punya saving. Our first 100K setahun dalam quantum matter dengan GAE. Okay. So saya harap sangat dalam ni ramai-ramai join ni, yang berapa orang ni? 119 orang ni yang join ni. Lekat at least separuh. At least separuh yang dia berazam. One day, kalau I tak ada duit sekarang, I nak buat GAE ni bila I ada duit. Sebabnya Mira dah buat. Bukan kat Mira. Semua dealer-dealer kat QM dah buat GAE 10. Semua dah dealer-dealer QM dah merasa untung dekat GAE 10. Okay. So, ni I ajar sikit lah. Okay. Untuk GAE. So, harga emas, walaupun untuk long term dia akan keep on naik. Okay. Dalam 1 tahun sampai 5 tahun dia akan keep on naik. Tapi along the way tu dia ada graf macam ni. Dia kejap naik, kejap dia turun, kejap dia naik, kejap dia turun. Macam sekarang lah. Tadi pagi harga turun kat sini. Sekarang dia start naik dah malam nanti. Okay. So, teknik dia GAE ni, kalau you ada modal banyak-banyak, macam modal untuk beli 1, 2, 3, 4, 5, 6 unit, which is a lot. Okay. Bila harga emas tengah murah macam sekarang, you beli. And then you tunggu. Harga emas naik. Kalau time ni naik, you dah balik modal, you dah puas hati dengan profit you jual. Okay. Kalau you tak puas hati lagi, you rasa macam, I nak profit lagi ni, I tak cukup profit ni, I nak tunggu lagi. Tak payah jual. You tunggu. Tunggu, tiba-tiba harga emas turun pula. Tapi jangan panik. Kalau you ada modal lagi, beli lagi GAE yang kedua. Tambah lagi unit. And then, you tunggu dia naik. You rasa macam, dia nak naik. Tiba turun pula.
Sakit hati ni. Kan rasa nak profit, tiba-tiba turun lagi. Kalau ada modal, beli lagi. Tambah lagi. This is what my husband and I buat dulu. Waktu last year dekat QM. Asal ada duit, bila harga emas turun, kita akan beli. Tak kisah, beza harga sikit banyak kami akan keep on beli. Sebab kita nak lock kita punya profit dalam 10 kali ganda di quantum meter. So beli, and then you tunggu. Tunggu harga emas naik. Kalau dia naik, okay. Dia naik. Tinggi ni. You rasa macam, uish, dah tinggi ni. You dah puas hati dah. You rasa macam, okay, I rasa nak jual. You boleh jual. Yang tadi you beli kat sini, you dah boleh jual. Tadi you beli kat sini, you boleh jual. Tadi you beli kat sini pun, you boleh jual kat sini. So now you profit 3 unit serentak. Dah dapat duit dah. Janganlah pergi draw masuk bank. Janganlah pergi shopping. Janganlah pergi beli handbag. Janganlah pergi makan yang sedap-sedap yang terlalu mahal. Duit tu simpan. That is your saving. Tak Tunggu. boleh. Hello? Tak boleh. Kenapa? Tak boleh ke pergi enjoy? Tak boleh. Dah profit. My advice kan, kalau you nak 100k pertama di quantum meter, jangan withdraw duit you yang setahun pertama di quantum meter. Jangan, kalau withdraw buat masuk bank boleh, kalau you nak pastikan is a true transaction. Tapi jangan shopping, don't spend. The first year kami kat quantum meter, kami tak spend 1 sen pun. Kalau betul-betul terdesak nak guna, kami GCA kan duit tu. So emas tu masih ada. Jangan terus loss you punya emas tu. Jangan terus loss. Okay, so bila harga emas tengah turun, jangan panik. Tadi you dah untung dah masuk duit dah. Tiba-tiba turun. Apa you patut buat? Tadi kan duit dah masuk, beli lagi, staging lagi. Tiba harga naik. Ini belum untung ni. Tiba-tiba turun. Beli lagi ada modal. Turun lagi, beli lagi ada modal. Dia naik. Kalau yang ni tadi you beli dah untung kat sini, jual. Turun lagi, beli lagi. Itulah teknik staging di quantum meter untuk GAE 10. And this is what my husband and I practice. This is how we get 100k saving dengan quantum meter within 1 year. Dengan syarat semua profit emas you, semua modal you, semua commission you dapat as a dealer, as a introducer, you guna balik, roll balik untuk beli emas. Kalau you withdraw, you pergi shopping, tapi kalau you nak guna untuk nak makan ke depan, kalau you terdesak nak pakai duit nak makan, tu boleh lah, tapi buatlah GCA. Tapi kalau tak urgent, not that urgent, janganlah withdraw. Buatlah GAE ni, sebab inilah yang this is what makes me from B30 jadi M40 alhamdulillah sekarang ni. Berkat kita buat quantum meter dan kita memang kira non-stop lah. Kita memang istiqomah lah staging di quantum meter ni. Macam tu. Okay, so tadi aku dah tanya saya, kalau student ni boleh tak buat quantum meter? Sebab student ni kan tak ada income, student ni kan tak ada duit. Boleh ke nak buat quantum meter? Ni I bagi you slide special memang untuk orang yang tanya soalan-soalan macam ni. You nak jadi orang yang duduk saja kat rumah, yang duduk tengok, you tengok di scroll kat TikTok, tengok, oi bestnya Nini Comel dapat pakai Tesla. Oi best Nini Comel tengah pergi Tak umrah. duit mak ayah dia. Apa? Student kan? Dia tak duit mak ayah dia. Faham. That was me. I was that kind of student dulu yang sikit-sikit, papa tak ada duit. Tu je lah kerja saya. Tu je lah saya punya kerja. Papa kita tak ada duit ni nak makan. Tunggu duit masuk. Lepas tu bila makan dengan kawan-kawan. Dia lah makan bukan makan kat kedai-kedai biasa-biasa. Pergi kedai mahal-mahal. Itulah student. Saya tahu I used to be a student. Memang student lah paling mewah sekali. So you nak jadi this person, I want to be this young fella, young guy. He is a millionaire under 30 dalam quantum meter. Siapa dia? Tengok So, he is still a student. Brother ni nama Muhammad Raif bin Muhammad Sahar. Beliau dah jadi merchant kat quantum meter. Untuk quantum meter ni kalau level merchant, maksudnya income itu monthly income at least 100k. Itu income yang paling basic yang macam kalau macam dia tak buat kerja lah kiranya. Tu level merchant lah sebenarnya. So, can you imagine start quantum meter tahun 2 tahun lepas. 3 tahun lepas, masa dia umur 21 years old. Masa tu dia belum start lagi, dia belum start study lagi. Tapi saya cakap kat dia, Raif, kenapa you nak buat QM? Kenapa you nak cari side income di quantum meter? So, Raif ni actually bukan calon orang ya. Bapa dia ni adalah, Muhammad Sahar ni sebenarnya adalah pengerusi DPIM. Pengerusi Dewan Perdagangan. Mana? Slip here. Slip here. Inilah housewife. Cari duit, share ilmu sambil jaga anak kat rumah. Tapi kita enjoy. Sebabnya kat quantum meter tak ada paksaan. Kita share apa yang kita buat sahaja. Macam Raif ni kan. I ask him, Raif, awak tu dah lah anak orang kaya. Kenapa lah awak nak buat quantum meter ni? Saya jadi merchant lagi. Okay, bapa dia adalah pengerusi DPIM, Dewan Perdagangan Islam Malaysia.
Okay. So bapak dia ni pun of course lah bukan calon orang. Bapak dia pun adalah founder. Kita punya team ni, bapak dia adalah founder team kita. Bawah tu bawah bapak dia adalah Dr. Wida, merchant kita punya group ni. Okay. So kalau I jadi dia, I duduk rumah goyang kaki minta duit kat parents sahaja. Tapi dia dia kata, tak, saya sebelum saya study pun saya tak mau susahkan saya punya parents. Saya dah fikir dah. Saya nak make sure kalau saya study, saya nak duit yuran tu nak pakai duit saya. Tak nak pakai duit, tak nak pakai duit parents. So dia buat content meter. Dia share dengan kawan-kawan dia, dengan suka-suka dia. And now dia baru second year degree kat student. Dia baru second year degree student kat Turki. Masih student dan baru second year. Belum graduate. Dah jadi merchant this year, dia dah jadi millionaire. So can you imagine now he is 23 years old, merchant with a millionaire income. Bapak dia pun dah millionaire. Abang dia pun, kalau you Google, abang dia pun millionaire juga. Abang dia nama Rusdan. Abang dia pun merchant di Kuala Metal. Dan Raif ni pun, mak dia pun merchant. Mak dia macam QM juga. Jadi family dia tu 3 orang merchant. Raif, abang dia, mak dia. Dia 3 orang merchant, tiga-tiga income millionaire. So apa reason kita untuk tak buat content meter? Adik ni pun yang orang senang pun buat because dia nampak potential. I yang housewife yang tak ada income pun I buat. So orang susah pun boleh buat, orang miskin boleh buat, orang kaya pun boleh buat content meter ni. Okay. Dan this is my account. Okay. You boleh tengok kalau you rasa macam I speak too fast in this class, but I nak chase masa 10:30 ni, pressure tahu dah. Okay. Kalau you rasa macam tak faham ataupun tak sure, you can cari I punya TikTok. Okay, sekarang lately ni, dulu I aktif kat Instagram. Setahun, I aktif, I dah lebih 10 tahun dekat Instagram. Dan lebih setahun I share content meter dekat Instagram. Tapi crowd dekat sana, sebab because Instagram tu is my close circle, my friends and family. So tak ramai sangat yang tak ramai yang join melalui Instagram I. Okay. Tapi bila I start buat TikTok dalam masa 2 minggu ni, Alhamdulillah, I dapat new client yang almost 126 setakat ni. Hanya di TikTok dalam masa 2 minggu. So kalau you tak faham, you boleh cari TikTok I untuk know more details. Since I pun baru kat TikTok, so video I belum complete lah. Pasal GAE belum ada. Tapi you can still tengok, kita punya dealers pun ramai yang ada account TikTok juga yang you boleh scroll through untuk fahamkan. Dan tengok kenapa lo kalau you scroll dia asyik QM, asyik QM. Kenapa? Sebab orang dah nampak dia memang akan buat. Bukan untuk sekadar untuk saving, untuk side income dia, untuk future dia punya future profit dia. Itu yang best di content meter. Dan I nak iklankan sikit lah Huda. Kita punya session kita. Siapa yang orang East Coast, okay, yang orang Kelantan especially, orang Terengganu, yang dekat kat sini, kita akan ada special offline class, kelas fizikal yang kita buat dekat Tunjung di Kelantan, Kota Baru, dekat dengan Maidin Tunjung. Bulan 10, lambat lagi. Tapi you can start untuk kalau you nak join, ya kalau you orang luar, orang jauh, you boleh start lah cari flight ke, cari bus ke untuk datang. Okay, 14 Oktober. And then kalau apa-apa urusan, boleh contact dengan Huda. Okay, kita punya moderator is our admin lah untuk session ni. And then untuk speaker yang kat Kelantan ni, yang bulan 10 ni, Allah Tuhanku. Saya kan bila saya tengok poster ni, saya macam I was screaming in my lungs. Sebabnya 1 year ago, Datuk Faizal ni is our senior merchant tau. Datuk Faizal ni sangat-sangat tinggi ranking ni dalam content meter. Income dia cakap dia buat QM, dia target lah. Dia buat QM dulu-dulu tu, dia target dapat 100k sebulan. Kita dapat 100k tu sebulan, dia dah cukup lah, dia dah happy. Tapi sekarang income dia at least 100k sehari di content meter. Income dia 100k sehari you. So this is level senior merchant. Dan this is Dr. Kalau sebulan tu berapa tu? Sampai saya dah lost berapa zero kat belakang tu kan. Tapi Juta. juta. Itu senior merchant kita ini Datuk Faizal, okay? And kalau siapa yang kat KL, Datuk Faizal pun ada office juga, fintech office dekat Tower 3 Tower 3 ke 3 Tower tu dia punya office dia tu. And then kita punya merchant pun ada juga datang juga. Kita punya merchant Dr. Wida. And then suami Dr. Wida, Didi Alim. And then Didi Rini speaker. Didi Rini pun orang jauh. Semua ni Didi Rini ni bukan Kelantan, tapi sanggup turun Kelantan untuk share dengan orang East Coast. Dan Dila Rizwan saja yang the only yang memang aktif di Kelantan sekarang. Didi Rini orang Kelantan tau. Kau orang Johor ke? Cuma dia memang duduk di Johor. Dia orang Kelantan. So saya je lah orang luar kat situ. Saya dengan Dato' Faizal je lah orang luar kat situ. Betul.
Saya orang Kedah tapi saya duduk di Kelantan. Teman suami saya belajar dekat sini. So, seeing this poster, 1 year ago, Dr. Faizal Dr. Faizal dengan Dr. Vida datang ke Kelantan untuk buat talk macam ni juga. Masa tu I newbie, I datang dengan hanya fikir nak makan free. I tertipu lah udah. I tertipu. I pergi, sebab I nak teman husband I. Husband I dia nak jadi dealer. Masa tu dia baru seminggu jadi dealer. So I teman lah dia. I fikir macam tak apalah, teman lah husband I boleh makan free kat sana sebab kat hotel time tu. Tapi dengan niat nak makan free tu lah, after 1 year now, I dalam poster yang sama dengan orang yang cakap dengan I, yang bagi stock dengan I last year, 1 year ago. So kalau you baru join hari ni, doesn't mean that 1 year later, you will be the same person as today. No. Imagine yourself kalau I ni orang biasa yang housewife yang nobody akan I ni kan tak ada credibility sebab I bukanlah professionals pun. Tapi even I pun yang duduk rumah pun I boleh jadi sebaris dengan orang hebat dalam poster ni. So you pun sama. You boleh. Okay? In 1 year, you buat je QM ni konsisten. You simpan emas. You jangan fikir nak cari orang. Jangan fikir cari orang. Fikir kita share apa yang best kat Quantum Metal ni. Apa yang best simpan emas kat Quantum Metal ni. Apa yang special yang kat Quantum Metal ni. You share yang tu saja. Kuasa mula-mula makcik-makcik bawah ni kalau dia share ni, start saja. You dapat orang bawah-bawah you dan you boleh naik jadi dealer. So this is what I want to say to you guys. 1 year in Quantum Metal, if you active, if you consistent, you will be someone in 1 year, insyaAllah. So biar duit bekerja untuk anda di Quantum Metal. Saya still lagi full time housewife kat rumah. Saya cuma share tentang kebaikan Quantum Metal dan duit tengah berjalan untuk saya dekat Quantum Metal. Saya biarkan duit komisen masuk untuk saya, bekerja untuk saya. Saya biarkan emas saya tengah bekerja untuk saya. As I'm sleeping, my goal is making money for me because value dia keep on naik. Itulah yang best di Quantum Metal. Okay. So this is all for me now. Kita open untuk Q&A lah. Kalau ada Q&A ada tak Huda dekat chat? I pun nak baca lah. InsyaAllah, amin. Sebenarnya banyak juga soalan-soalan dekat ruangan chat ni. Cumanya ramai konsultan kita telah bantu menjawab Puan Amira. Okay. Terima kasih konsultan. Siapa-siapa yang tolong jawab tu. Kita ada Puan Esther, kita ada Puan Syida, kita ada Puan Rini, kita ada juga Encik apa yang tadi Cik Fadil ke? Farid. Okey, saya ada satu soalan lagi yang belum terjawab ni. Sebab Cik Farid ni dia ada tanya GAE kasih saja 90% tak ambil untung langsung ke? Dan saya dah jelaskan kepada dia yang Quantum Metal ambil profit rate 3.5%. Dan dia tanya lagi, tadi contoh beli 1000K, 1000K, 1K, dia tambah 9K, total 10K. And then jual 12K, total untung 2K. Mungkin boleh jelaskan kembali yang berkenaan dengan JE tu, Mira. Sekejap saya buka slide. GAE Mengenai tawaruk financing tu. Okay. Apa soalan dia? Yang 9 dengan 10 sebab dia tanya apa Quantum Metal tak ambil untung ke? Takkan tak ambil untung. Quantum Metal mestilah ambil untung. Okay. Kita punya spread 3%. Boleh besarkan dulu kan Puan Mira? Boleh besarkan dulu. Okay. So, Quantum Metal punya kejap nak work kejap. Okay, Quantum Metal untuk GAE as I said dia ambil spread 3%. So, untuk per unit. So, 3% per unit. Now, kita ada 10 units. So, which mean 10 units kali 3% is equal to 30% dah. So, QM already profit 30%. So, bila you beli GAE, automatic harga emas you punya value daripada 250 USD akan reduce jadi 170 something. Mana duit tu pergi? Kenapa duit tu lost? Hilang. So duit tu akan hilang 30%. QM akan ambil siap-siap profit 30% dan kita akan tunggu emas tu naik. Tapi jangan risau QM kan dia kan 10 kali ganda. So you tunggu emas naik 4% sahaja, you akan dah start profit. Tak payah tunggu profit 40%, tunggu profit naik 4% sahaja, dia akan berganda 10 kan. So dia akan start profit. So 30% yang QM ambil tu, dia buat apa? Takkanlah semua dia ambil kat dia. QM pun takkanlah jahat sangat nak ambil semua dekat dia. So QM ambil cuma 10% sahaja daripada 30% profit tu. Lagi 20% dia bagi pada kita semua. Itulah cakap kat you, bagi jadi introducer, bagi jadi dealer.
They want to give us this commission. Dia ambil 10% sahaja. Lagi 30% tu dia bahagi profit sharing, dia bagi sesama merchant, merchant dapat 14%, dealer dapat 5%, introducer dapat 2%. So you try to rank up. Okay, tanya you punya referral how to get commission macam ni. Nak buat macam mana? Kalau you modal besar, terus beli GAE. Kalau you ada modal yang tak pakai 1,500, terus beli GAE 10 untuk you start dapat jadi introducer dan start dapat commission atas pembelian sendiri. Kalau you kata macam, oh, I tak ada dalam 1,500 tu, I tak mampu. It's okay. You boleh beli, kalau you ada modal dalam 1,500, beli dulu GAE 5. GAE 5 modal dalam RM100 per unit. Beli 3 unit, dah automatic layak jadi introducer, dapat commission. So this is how Quantum Metal buat untung dan dia make sure dia punya konsultan pun untung juga. Yang membeli pun untung juga. Konsultan ni sebenarnya, kami ni jadi konsultan bukan sebab kami ni nak duit. Kami ni nak commission from our own purchase. Bila saya kan, misalnya saya dealer. Every time I myself beli GAE, I dapat commission 7%. 7% from GAE 10 is equal to 70 to 80 ringgit. Banyak you. Siapa nak bagi you cash 70 to 80 ringgit hanya dengan menyimpan? Kalau you tak ambil duit you 1,500, you simpan dekat dalam bank, bank tak bagi you commission 7%. Dia tak kata pun, ambil lah Amira, RM70 ni commission you sebab you simpan dalam bank I. Tak ada. Betul tak? Dia ambil duit you pergi roll, pergi buat investment lagi. Tapi di QM tak. Di QM you beli GA 10, kalau you introducer, you dapat 2%. 2% dia dapat dalam 20 to 30 ringgit per unit. Not bad lah. Kalau you buat ASB, jenuh nak dapat 2% on the spot. Ini kalau you beli GAE, kalau you introducer tu, you dealer kat atas, you beli GAE on the spot, commission masuk dalam account you. Dia tak ada tunggu hujung bulan apa, tak ada. On the spot you beli, terus masuk dalam you punya flow account. You punya account untuk commission. Dan semua commission itu you boleh withdraw. Masuk dalam bank nak shopping ataupun macam saya akan keep on roll beli emas lah. Macam tu. So clear tak tentang profit tadi tu? Ada lagi ke soalan-soalan lain? Sekejap saya tengok. Tadi ada yang tanya produk QM boleh buat serentak ke? GSA, GCA, GAE. Ya, semua boleh buat. You buka akaun Quantum Metal, semua tu you boleh buat serentak. Dia macam you punya bank account, you ada akaun simpanan, you ada akaun semasa, sama macam dengan QM. Contohlah hari ni you ada duit extra. Hari ni lah you nak buat GSA, hari ni lah you nak buat GCA, hari ni pun you nak buat GAE. Boleh. Dan let's say lah you dah beli GAE, you nak buat lagi GAE, boleh. You dah buat GSA, you nak buat lagi GSA, boleh. You dah buat GCA, you nak buat lagi GCA, boleh. Dia tak ada limit. Okay. Di diri ni tersedak. Saya kan di diri ni orang Johor. Apa lagi? Yang Mr. MZ ni team mana ya? Sebab nanti nak share Excel untuk GCA tu. Nanti saya bagi kat grup Dr. Vida yang team yang grup 6. Nanti kita bagi dekat grup 1 sampai 6 Yang Dina ni tanya, saya confuse sikit tentang spread. Sebelum ni saya tahu spread 7% untuk GSA, tapi untuk GCA tak ada spread. Tapi slide Dealer Mira cakap ada. GCA ada spread. Kan macam ni. Kalau you kata hari ni baru you dapat gaji, you baru nak buat GCA, means you baru nak beli emas. So bila you nak beli emas, you kena go through GSA dulu. So kat GSA tu you kena spread 7%. Then you tick convert, jadilah GCA. Tapi you dah beli emas lama dah, you dah beli emas last week. Masa you beli emas GSA tu, you dah kena profit dah. So tapi this week barulah you nak buat GCA. Daripada situ dia tak kena spread dah. Sebab awal last week dia dah kena spread dah. QM charge sekali sahaja spread. That's why sometimes orang explain tak ada spread because you dah ada duit dalam GSA you. Ada spread bila you baru first time nak beli emas, that's why lah ada spread. Okay. Apa lagi soalan? Spreadsheet untuk kira GAE10. GAE10 kita tak ada spreadsheet. Jadi kan kalau GCA kita adalah spreadsheet. Selalunya GAE10 ni you tak payah spreadsheet. GAE10 ni you beli GAE tu, you boleh check setiap masa.
Kalau you jual hari ni berapa harga dia? Dapat dia bagi dah bersih. Modal you 1,500. Kalau you jual sekarang ni dapat berapa? 1,300 ke, 1,600 ke, 1,700 ke, dia bagi detail. You tinggal nak klik jual tak itu saja. Kalau you check, you puas hati profit dia, you jual. Kalau you check, you rasa macam belum untung, you tak puas hati, cancel. Tak payah terminate. Boleh check saja kat dalam sistem. Esok sesi sistem boleh tengok tu yang GAE list. Mhm. Apa lagi ya? Ada sesiapa yang nak buka mikrofon ke, nak tanya apa soalan ke? Oh, I nak share. Actually, I lupa. Actually, I nak share ni masa I explain pasal GSA tadi. Tapi tadi duk sibuk cerita lupa pula. Okey, tentang GSA Kan tiba-tiba video FYP dekat TikTok hanya dengan I share tentang emas. I beli I start QM dengan emas RM10. Okey. Dan I dapat customer lebih daripada 100 orang yang start emas dengan RM10. Tapi tadi malam tu Allah sangat-sangat maha kuasa ya. I dapat satu klien ni, before ni I dapat klien yang macam makcik-makcik, yang makcik, adik Mira, makcik tak kerti nak daftar, makcik tak tahu nak tekan apa. Yang tu kita boleh handle, kita boleh tolong. Tapi semalam Allah hadirkan klien kat saya tu, dia mesej saya. Dan selalu klien dia akan text tau, dia akan tulis, dia akan type. Tapi klien ni dia tulis voice note. Dia kata, Assalamualaikum Kak Mira, saya berminat nak buat kita kata RM10 dan semua. Saya pun reply lah, saya pun message lah balik sebab saya rasa kalau first time klien saya rasa macam tak proper lah saya nak voice note. Saya pun type. Lepas tu dia reply. Dia kata, maaf ya Kak Mira, saya OKU cacat penglihatan. Saya tak boleh tengok, saya tak boleh lihat. Saya cuma tak boleh baca apa yang akak type. Tapi kalau akak voice note, saya sangat-sangat hargai. Saya masa tu kan saya macam mana saya nak guide klien ni? Panik tau. Sebabnya kita tahu dia dah nampak dah apa tu kelebihan dekat content meter. Dia memang dah excited nak buat. Tapi saya macam panik. Apa sebab saya nak guide dia ni. Terus klien yang nampak mata pun tak kerti nak login lah. Tak kerti tak jumpa tag number kat mana kan. Apa. Macam saya nak guide dia. Tapi saya fikir tak apalah. Sebab klien ni dia semangat. Dia memang nak buat. Sebab dia kata dia nak kahwin. Dia nak simpan duit dia untuk kahwin. So, and dia nak make sure kalau dia kahwin pun dia ada saving emas. So jadi apa-apa dia ada saving emas tu. Saya pun macam saya pun macam guide dia macam biasa. Saya act like macam dia nampak, saya kata kat dia, okay, you click link ni, you isi nama ni semua. And then dia percaya. Saya macam, saya tengok nama dalam sistem saya, ada nama dia. Saya cakap kat dia, you buat macam mana? Dia kata, you tak nampak. Dia kata, saya sanggup gunakan apps. Untuk apps tu tolong bacakan apa yang dia tulis dekat dalam message tu. Step-step untuk register. Dia sanggup. Padahal kan, it takes a lot of time tau nak baca step-step tu. Dia dah nak baca, dah lah apps, nak tunggu apps tu baca, lepas tu dia nak faham lagi, lepas tu dia nak bagi arahan dekat apps tu, nak tekan apa. Dia sanggup go through semua kesusahan tu hanya untuk daftar content meter, hanya untuk buat emas serendah RM10. Saya macam, ya Allah Tuhanku, terharunya orang macam ni sanggup buat. Dan akhirnya, dan surprisingly, dia berjaya beli emas. Saya macam you buat Macam ni, saya cakap kat dia, macam ni you log in account bank you, macam ni you key in saya macam, saya tak boleh nak brain. Tapi dia berjaya. Dan saya terkejut bila saya buka sistem saya tu, berjaya. Dia dah berpembelian. Dan dia sekali beli bukan RM10, dia beli RM50. So, nak cakap yang orang yang kurang upaya pun boleh nampak potential hanya dengan mendengar dekat TikTok saya saja. Dia cakap, Kak, saya tak nampak akak, tapi saya dengar apa yang akak cakap kat TikTok. Dan saya faham apa akak cakap dan saya nampak potential dan saya nak buat. So kalau orang yang macam ni pun boleh dengar, boleh absorb dia punya kelebihan RM10 je pun. You yang boleh tengok slides you yang boleh dengar, nampak muka I explain ni. Kalau you tak nampak GCA kelebihan dia, tak nampak GAE kelebihan dia, tak nampak GSA tu, memang rugi. Means you kena Google more or scroll kat TikTok lebih lagi pasal content meter, sebab terlalu ramai ada orang yang dapat facility dan kebaikan dengan content meter. Itulah yang nak share. It's a very kata apa, story yang sangat-sangat menyentuh hati lah. Tahniah Puan Amira. Speechless sebenarnya semalam tu. Saya macam, ya Allah Tuhanku. Dan memang saya rasa macam dulu saya nak parking RM10 kat QM pun saya berkira masa saya punya husband suruh saya buat content meter. Saya rasa macam ni scam lah apalah semua kan. Saya yang nampak dia pun saya dulu ragu-ragu dengan content meter. Tapi orang macam ni dia nampak. Selalunya orang macam ni Allah akan bagi dia kelebihan. Dia ada insting lebih ke arah lain kan. So mungkin dia dapat tengok lah. Dia dapat lihat lah melalui dia punya dera-dera yang lain macam tu.
So please grab this opportunity. Kalau tak faham, you can ask your referral, ask me dekat TikTok, ataupun esok siapa yang free tolong join kelas esok untuk faham how to use the system. Kalau saya punya klien yang tak nampak tapi boleh guna sistem, boleh beli emas, takkanlah you tak boleh nak buat kan? Mesti boleh. Join kelas esok. Okay? Tadi pun ada yang komen tau, kata kenapa tak jumpa dengan Puan Amira 2 tahun yang lepas. Saya rasa Puan Amira pun belum sampai 2 tahun lagi. Dan yang penting Kak Amira, Yang lagi yang penting kita jangan tunggu kan. Terus Hmm. register dan buat hari ini terus. Saya ada tahu Baiklah. dah macam saya ada tak yang datang kat saya yang dia kata macam bestnya Mira, I nak change you jadi referral boleh tak? Saya nak I check. Kalau you dah daftar content meter tapi you belum belum beli emas apa-apa pun dekat content meter, you boleh tukar. Tapi kalau you dah beli even RM10, you kena tunggu setahun untuk tukar. Tapi saya advice dia tak apalah. Kalau referral you tak suka pun tak apa. You jangan tengok dia. You start, you buat saving you dulu. Tak payah tunggu dia. Bukan dia yang bagi duit kat you. You start you. Ilmu you can get from this class. TGC buat kelas every week. You dapat ilmu sendiri. You start by your own. Jangan tunggu dealer. Betul. Alright. Ada tak lagi? Kita nak terima satu lagi soalan. Boleh buka mic sekiranya masih ada? Nak cakap apa-apa ke? Siapa-siapa? Saya tengah Saya kira dah tak ada soalan pun. Salam InsyaAllah. Puan Mira. Salam. Ya, boleh kenalkan diri terlebih dahulu. Ni Kak Bibi dari Jitra Kedah. Apa nak tanya Puan Mira? Yang dekat Tunjung Kota Baru tu, tang bulan 10 tu, dari pukul berapa sampai pukul berapa? 8 pagi, 5 petang. 8 pagi sampai 5 petang. Oh, okey sehari lah. Kira bayaran tu RM30 lah tu. Ya, betul. Lepas tu nanti nak contact dengan dekat orang yang dekat poster tu lah, yang ada nombor telefon tu. Ni kita punya host kita ni. Okey. Kira sehari lah nak kelas nak. Hari. Okey. Kalau puan nak tahu, actually dia punya cost untuk per head adalah RM60 sebenarnya cost untuk per head untuk event ni. Tapi kita punya team merchant kita sponsor half. Kita bayar half sahaja. Actually untunglah sebenarnya. Bukan senang merchant nak sponsor ni. Dia bagi half. So kalau event tu boleh buat dalam 100 orang, lah. So merchant tu sponsor 100 orang tu, 50% je kita bayar. Siapa yang tak grab ni memang rugi. Okey. Puan dari grup mana? Kak Bibi dari grup KZ, Didi KZ. Nanti minta dengan KZ link apa ni untuk register tu Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Sama. Ya, silakan. Siapa ni? Saya Isa Ismail. Puan tadi saya nampak Puan share sertifikat dari Tawafuk tu. Tapi untuk GSA. Ya, betul. Boleh share sertifikat untuk GCA dan GAE? Boleh. Tuan ada tak dalam grup WhatsApp Dr. Wirda? Ada, tapi saya tak sertifikat tu saya tak dapat lagi. Nanti kita minta kita punya admin tolong post kat grup boleh? Boleh, kalau boleh. Sebenarnya tadi sebab Tuan ni sudah pun tanya 3 kali dan 2 kali kita punya konsultan dah pun reply secara personal. Pasal saya tak buka. Saya tak buka balik. WhatsApp pasal saya duduk dengar ni kan. Cek dekat Zoom ni. Kat Zoom kat mana saya nak check kata dah reply Tak nampak. Cek balik. Ada tulis chat. Dia reply dalam Zoom chat je ke? Ya, betul. Dalam Tempat soalan Tuan you. tanya. Ya, balik ke soalan you. Okey. Saya kalau ni saya Semak reply. terima kasih banyak. Sama-sama. Okey, ada lagi ke ni? Tadi saya dengar suara. Saya pun dengar juga. Okey, last soalan. Siapa ni tadi? Saya ada dengar suara. Kalau ada, boleh tanyakan terus. Puan Esther dah share tadi ya, cert untuk GSA, GCA, GAE. Betul. Puan Esther dengan Puan Syida ada share tadi. Okey, saya ingat itu adalah soalan yang terakhir untuk sesi pada malam ini. Dan sebelum berakhir,
Puan Amira. Kita tak nak lah lepaskan Puan Amira senang-senang je malam ni kan. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan yang ada dekat ruangan Zoom. Siapa dekat sini student ataupun studi rumah? Ada tak? Kalau ada boleh komen. Saya dekat ruangan chat. Komen apa saya? Komen saya. Ada tak? Komen saya dekat ruangan chat. Oh, Kak Rini pun sama. Puan hari ni. Oh, dahsyat. Okey. Okey, ramai yang komen ni. Jadi saya nak minta kepada tuan-tuan dan puan-puan yang komen dekat ruangan chat tu, Puan Rini, Puan Ila tu antara suri rumah yang bergaji CEO. Sama macam Puan Amira ni. Saya nak highlight dekat sini kepada tuan-tuan dan puan-puan. Cuba tuan-tuan dan puan-puan inspirasikan Puan Amira dan konsultan-konsultan lain yang suri rumah ni sambil buat Zoom, sambil jaga anak, tetapi ada income sendiri, boleh berkongsi dekat TikTok, boleh beri manfaat kepada ramai orang walaupun bantu orang lain dengan menyimpan emas RM10. Jadi nak tak tuan-tuan dan puan-puan menjadi orang yang bermanfaat kepada lebih ramai orang. Tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan yang belum lagi buka akaun emas ni, tuan-tuan dan puan-puan harus buka sekarang. Refer balik dengan referral tuan-tuan dan puan-puan, daftar. Dan esok kita akan bantu tuan-tuan dan puan-puan belajar bagaimana untuk akses ke akaun emas tu satu persatu. Serius saya cakap esok kita akan bantu tuan-tuan dan puan-puan. Okey. So, Puan Amira. Puan Amira. Ya. Seingat saya Puan Amira pernah kongsi dengan saya bagaimana dia rasa agak rendah diri sebagai suri rumah. Tapi Betul. macam mana sekarang Puan Amira? Saya nak tanya Puan Amira, berkongsi dekat TikTok, dapat ramai orang yang kontak dengan Puan Amira kan, dalam sehari 80 ke 100 lebih orang ni untuk daftar dengan Quantum Metal. Jadi boleh tak kongsikan dengan saya dekat sini pada hari ini, macam mana perasaan Puan Amira? Kalau terang lah, saya dah 6 tahun jadi housewife. Dulu saya student, dulu saya punya my life start dengan peak sangat. Dia terlalu peak. Macam UPSR straight A, PMR straight A, SPM straight A, masuk universiti UIA, and then buat master. Dia naik. Tiba-tiba turun macam nak terus. Daripada master tu, habis master terus jadi housewife. Sebab dengan COVID-nya, dengan macam-macam lagi lah isu kan. So saya daripada kita tengah aim jadi sama yang profesional. Saya aim jadi macam Dr. Vida lah. Kita doktor PhD yang ada paper, yang bila kita Google nama kita ada paper, macam tu kan. Tiba-tiba jadi housewife. Bila Google tak keluar apa lah kan. So macam people used to love to talk to me before when I did my master. People be like, "Oh, you're doing master. Okay, what about your study? Okay, now you say pasal apa?" People have a lot of questions. People love to talk to me. Until I become housewife, nobody wants to talk to me. Bila I pergi event, bila I pergi kenduri, people be like, "You're still not working ke?" I cakap, tak kerja. Okay, betul dia orang pusing badan. Dia akan cakap dengan saya punya husband sebab husband saya doktor. So orang akan cakap dengan husband I macam, Dr. Zul, busy ke hospital. I was like macam, hello, I batu ke kat sini. Macam tu kan. So that's how I rasa. Daripada hidup I yang career peak tu turun macam tu. Orang tak layan I. Nobody feels like I'm that important. Orang anggap, I cuma just tukar diaper anak. I besok anak makan. Bila pergi event-event, everybody is like passing dia punya business card. Ataupun cakap lah pasal kerja. Oh, bos I tu macam ni lah. Klik I tu ni toxic lah dan semua. I diam seorang-seorang bagi anak makan. Memang sangat-sangat low lah I punya level before I start Quantum Metal. So now bila I dah start Quantum Metal, setahun dengan Quantum Metal, I dah ada business card sendiri. Kan? Ada business card sebagai dealer consultant Quantum Metal. Bila you Google nama I, keluar dekat website Quantum Metal tu, I adalah official consultant untuk Quantum Metal. And then, you know, hanya dengan I buat side income dekat Quantum Metal tu, it elevate I punya confidence, dia elevate I punya how I view myself. I used to look down at myself as a housewife. Tapi now, even though orang tak tahu I buat Quantum Metal, orang still look down kat I. Tapi dalam hati ni kita ada isi. Kita dah tak kosong dah. Kita dah tak rasa macam dulu I always takut. I rasa macam, kalau lah husband I tinggal I kahwin dengan perempuan lain macam Abang Tesla tu, mampus lah, dah lah I tak ada saving, I tak ada income, I tak ada apa-apa, tak cantik pula tu kan.
So that's the thought yang akan always bagi I takut masa I housewife. I tak tipu lah. Tapi once I dah start ada sikit goal saving, anything happen, I dah ada goal saving. Anything happen, I ada goal bar. I boleh lari pergi Australia macam dengan Sajat tu. Macam, faham tak? Dengan goal saving ni, dia bagi you ada satu sense of security. You rasa, it's okay, anything happen, I still have a backup lah. Macam tu. Kita rasa, memang bukanlah kata happy, tapi dia boost you punya level to another level. Macam tu. So start. Jangan tak start. I nak cakap kat team I dengan semua orang kat sini, hari ni 11 September, you tengok yourself 1 year after you buat content matter. You can see a lot of difference kalau you buat content matter betul-betul konsisten. Itu saja. InsyaAllah. Dan saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan menjadi suri rumah yang masih belum ada passive income, pelajar yang baru habis belajar, yang mungkin tercari-cari kerja. Inilah peluang kita. Dengan menggunakan teknologi yang macam gini, kita mampu buat. Tak perlu buka pintu rumah, tapi buat dalam rumah sahaja, di hujung jari, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mana yang berminat untuk buat passive income, korang boleh join sesi pada hari Rabu. Dia tu sukses, kita akan bantu tuan-tuan dan puan-puan terperinci lagi. Alright, so kita dah pun kelewatan sebanyak 12 minit. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi esok untuk sesi membantu tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan sistem. Jadi saya sebelum kita berundur diri, saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Puan Amira kerana sudi berkongsi pada malam ini. Dan terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan rakan konsultan yang menjawab dekat ruangan chat. Dan kepada tuan-tuan dan puan-puan, klien semua yang sudi join sesi pada malam ini tepat pada waktunya, yang bertanyakan soalan, yang memberikan respon, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Alright, so kita jumpa lagi esok. Semua sekali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.